Tapi apa yang saya dapat? Alhamdulillah, saya, isteri, anak sulung saya umrah percuma. Saya dan isteri saya dah pergi, dah balik. Anak saya tengah belajar Malaysian. Dia tak tahu apa pun, dia dapat pergi umrah semua. Income dia 1,200 sebulan, 1,300. Dia tak tahu apa je, cuma letak nama dia je. Okay? Itu pertama. Dari segi duit, saya dah bebas kewangan. Tahu tuan-tuan kewangan? Mungkin ada orang nak tunggu 1 juta. Saya ada certain amount. Bila saya dah dapat dana tu, saya dah bebas kewangan. Okey, tuan-tuan nak tahu bebas kewangan macam ni. Apabila terima duit gaji, duit gaji yang tuan-tuan terima tu solid untuk guna sendiri. Dulu kalau kita terima duit gaji, adik, kita punya duit gaji 1,000, tolak, ada lagi kurang 100 dah. Tak, yang ni tak ada. Saya dah tak ada lagi dah. Alhamdulillah, saya dah bebas kewangan. Okey, jumlah berapa jangan tanya. Dah bebas kewangan. Okey. Jadi tuan-tuan, bisnes ni yang progres ni cukup menyeronokkan. Okey, kita bisnes ni kita tak perlu jual barang, tak payah apa, buat kerja sekali dapat duit berkali-kali. Yang ni saya akan uraikan. Jadi, jadi sebagai permulaan majlis pada petang ini, tuan-tuan semua sekali tahu kita telah dikejutkan dengan kita punya pesawat dulu MS370. Di sini MM Selamat datang Culu. Okay, ni dia ni, saya ingat dia ada dalam pesawat ni, tapi dia tak ada. Alhamdulillah, syukur. Okey tuan-tuan, sama-sama bagi yang Muslim, saya mohonlah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada semua umat Islam yang ada dekat dalam pesawat tu. Saya difahamkan India pun ada, China pun ada. Yang bagi bukan Muslim, kita bertafakur dan ikut amalan agama masing-masing. Okey, Al-Fatihah. Okey, sebab saya punya, kita walaupun tak ada saudara mara kita dekat sana, tak ada jenis saudara mara kat sini? Tak ada kan? Walaupun tak ada, cukup kata menyentuh perasaan kita. Ramai orang kat luar sana, tak sekali dah berbagai-bagai bangsa kan. Okey, kita lupakan tuan-tuan tentang ini ni. Okey, sekarang kita terus kepada ini. Okey, gambar ni dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan orang tengah pakai handphone, betul? Kalau tuan-tuan turun bawah, pergi kedai mamak, pergi mana-mana shopping kompleks, berani tak bertaruh dengan saya? Kalau orang lalu depan kita, kita tahan dia, cek dia tak bawa handphone, orang tu tak pakai handphone. Ada tak mungkin benda itu berlaku di Malaysia sekarang? Ada tak? Ada tak? Kita boleh test, kita bertaruh seorang RM1,000. Nak? Kita tahan 10 orang, tahan dia, ada tak 9 tak bawa handphone, 1 dia bawa handphone? Ada tak? Ada 10 bawa handphone? Semua bertemu ni program testing. Okey, boleh? Okey, semua orang pakai handphone. Jadi sekarang tuan-tuan, majoriti kita ni menggunakan handphone. Setuju tak setuju? Okey, ini tentang fakta. Fakta telah menunjukkan penduduk Malaysia lebih kurang 27 juta. Yang guna handphone 34 juta. Senang cerita, dalam 3 bulan ni kita punya yang guna handphone sekali ada 40 juta. Dekat Malaysia guna handphone 40 juta. Okey. Jadi pada petang ini saya nak kongsikan satu rahsia. Bagi orang baru, saya nak declarekan yang ini adalah rahsia. Bagi orang yang dah join, dia tak jadi rahsia lah, sebab dia dah tahu betul. Bagi orang yang belum join, yang sebenarnya ini rahsia besar tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tak perlu lagi nak cantik-cantik, tak perlu ambil gambar. Kejap lagi boleh dapatkan buku ni daripada saya. Semua yang saya cerita ni berpandukan pada buku ni. Buku ni lah yang akan membantu tuan untuk buat clothing nanti. Okey, so don't worry. Jadi apa dia? Top secret, handphone boleh buat duit. Nampak tu? Ramai orang tak tahu. Okey,
Now, sebelum itu kita nak bertanya kepada tuan-tuan, kita tanya kepada diri kita beberapa soalan. Bila saya tanya soalan ni, tuan-tuan tak perlu angkat tangan, jawab sendiri. Okey, yang bertanya, tanya pada diri sendiri. Tuan-tuan dah guna handphone berapa lama? Yang ni saya kena tanya. Ada berapa lama guna handphone? Lama berapa? 5 tahun? 14 tahun. Tuan berapa lama tuan guna handphone? 32 tahun. Abang berapa lama? Oh, tengok. Jawapan pun dah berbeza. Jawab sendiri. Yang kedua, 1 bulan berapa pura-pura bil handphone? Cikgu, berapa bulan? 100. Abang berapa bulan? 100. Ini? 100. So, ada yang 100, ada 200 dan 300. Okey, yang ketiga, selama kita guna handphone, kita dapat apa? Okey, you semenjak you pakai handphone bertahun-tahun, you dapat apa? Boleh call, boleh SMS, boleh internet, betul? Ada dapat apa lagi? Tak dapat. Okey. Yang keempat, tanya pada diri sendiri, kita pakai handphone ni berapa lama lagi? Okey? Ada tak orang kata, saya pakai handphone, genap umur aku 40, aku dah berhenti pakai handphone. Okey, aku kahwin je, aku berhenti pakai handphone. Aku pencen, besok pencen, lusa aku dah berhenti pakai handphone. Ada tak orang macam itu? Tak ada, tuan-tuan. Orang pakai handphone biasanya akan semua hidup. Okey, jawapan tuan dengan jawapan saya tak sama. Ini jawapan saya. Saya tak segan, saya tak nak tutup-tutup mulut. Saya pakai Celcom selama 15 tahun. 1 bulan RM300. Saya dah keluar duit RM54,000 untuk pakai Celcom. Tuan, selamat datang meja Captain Sahabat. Okey, macam mana dapat RM54,000? Tuan-tuan tengok. Lepas ni kira diri sendiri. Untuk diri saya sendiri, RM300 kali 12 bulan kali 15 tahun, RM54,000. Itu saya tau. Yang girlfriend tak ramai. Mr. Nelson, girlfriend dia ramai. Mungkin dia punya sini sebulan 1,000, saya 300 saja. Okey, budak sekolah mungkin dia betul, kira sendiri. Tapi kesimpulannya, orang ramai keluar duit untuk dapat. Okey, boleh tak handphone ni kita abaikan? Tak boleh kan? Handphone tetap guna. Okey, now saya nak tanya, bila sebut pakai pasal handphone ni, kadang-kadang boleh dia nak tanya tak? Dalam satu keluarga tu dia akan pakai handphone berapa banyak? Okey, contoh, siapa sini yang ada anak dan yang orang tua? Okey lah, ada anak berapa tahun ni? 13 tahun. Okey, you pergi suami isteri. Okey, suami berapa ekor sebulan? Lebih kurang. You? Anak berapa? Anak kedua? Okey, apa yang saya nak beritahu gambaran tuan-tuan? Okey, yang ajar saya berjalan itu sahabat saya. Saya kenakan apa ni? Dah lupa dah. Okey, yang ini saya nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan kena faham yang ini. Ini okey, apa dia yang tak? Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana satu keluarga kalau dia pakai telefon. Okey, tengok masing-masing sebelum join TechExcel, bagi orang baru, tengok betul tak saya punya teori ni. Okey, katakan tuan-tuan punya telefon sebulan 150. Saya nak bagi contoh siapa dah. Okey, you 1 bulan RM150. Okey, suami you 1 bulan RM100. Anak pertama you 1 bulan dia bayar bil RM50 dan anak kedua you bayar RM50. Jumlah semua sekali satu keluarga ni RM330. Boleh faham? Bermakna tiap-tiap bulan kita akan keluar duit satu keluarga RM330. Setakat ni faham? Sekarang ada keajaiban berlaku. Sebentar lagi tuan-tuan tengok kita pula, semenjak saya join itu hari 28 Julai sampai sekarang, semua sekali anak-anak saya tadi ni tukar ke satu line dinamakan line TechExcel. Perbelanjaan kekal, tak berubah. Nombor tak berubah, saya tetap juga keluar duit RM330. Contoh. Okey, bila saya pakai line yang saya pakai sekarang, kalau saya top up RM150 dulu tak dapat apa-apa. Sekarang saya dapat extra RM60. Sebab apa? Kita top up 5. Okey, di sini ada satu, sini dulu. Bos, mana dulu? Siapa dulu? Datang orang. Sini. Baru start problem. Bang, sini 3 orang bang. Sini 3 orang.
Tiket 50 berikan 2 lagi sini depan. Masuk. Oh, ada orang. Okay. Masuk. Ikut program start berapa? Saya cepat awal ke? Lepas kan? Jumpa duduk. Sampai lupa dalam bidang. Okey, tuan-tuan. Yang ini kena dengar betul-betul. Sebab ada bezanya kalau kita guna line selain daripada Tone XL. Okey. Yang ini saya apabila saya tukar saja line Tone XL, tiap-tiap bulan saya top up RM150, duit sama. Tapi di sini saya dapat masa berkualitas dapat RM60. Sebab apa? Kita top up 50 dapat 70, padanya dapat 20. So 20, kalau top up 150, saya dapat extra RM60. Itu yang pertama. Itu saya. Isteri saya yang RM100 dia dapat 40. Sebab 50 dapat 70, betul? Yang anak pertama saya, dia top up RM50 dapat 20. Anak yang keempat dia top up RM10. Okey. Jumlah semua sekali saya dah jimat RM130. Nampak tu? Tak habis kat situ. Kita tiap-tiap bulan, kita tadi top up RM150 kan? Dia pulang balik duit kita, dia bayar cash rebate 3%, RM4.5, RM100, RM3, RM1.5, jumlah semua sekali RM9.9. Ujung bulan, isteri dan anak-anak saya top up, saya dibayar. Yang mana saya dapat rebate lagi 10%. Di sendiri tak dapat, saya dapat RM10 daripada isteri saya. Anak pertama saya dapat RM5, RM3, jumlah semua sekali RM18. Kalau kita totalkan semua sekali, RM157.90. Maknanya kita dapat duit tu balik, betul? Bayang tuan-tuan Yang ini saya nak tunjukkan, ini baru anak beranak saya. Kita tukar lain, kita untung kita dapat duit tu balik. Ini belum cerita adik-beradik belum lagi. Ini baru cerita kita satu family. Okey. Jadi kalau kita tengok statistik kat sini, RM330 tolakkan RM157, saya cuma bayar RM170 saja. Okey, yang mana kita jimat hampir 50% yang ni. Ini faham ke tak faham? Yang saya cerita jimat ni baru 10%. Ada 90% lagi saya nak cerita sebentar lagi. Jadi kalau patutnya kita dah berhenti setakat sini saja, dah boleh join sekarang. Sebab ini pun dah untung. Ini belum pergi umrah lagi, belum itu lagi. Okey, habis kita. Now, persoalannya, telco lama ada ke benda ni? Tak ada tuan-tuan. Okey, tidak ada. Okey, jadi saya nak perkenalkan satu program komuniti rujukan WOW dibawakan oleh Tone XL. Syarikat ni namanya Tone XL. Dia bekerjasama dengan Tuntalk. Tuntalk dekat Malaysia ni kita ada apa? Ada Tuntalk, ada DG, ada Young Mobile, ada Maxi. So salah satu syarikatnya Tuntalk. Tone XL dengan Tuntalk, dia ada satu program yang cukup hebat. Ini dia, SIM card ni. Okey, SIM card ni yang mana daripada SIM card ni handphone kita boleh buat duit. Okey. Sedikit tentang latar belakang syarikat untuk maklumat tuan-tuan. Sebab dekat sekarang dekat luar ni macam-macam orang nak menipu kita, betul? Yang paling terdekat dekat bawah tu, bukan nak tuntut lah. Okey, saya dah daripada awal kita agak dah. Okey, tak apa, itu kerja dia orang. Okey. Syarikat untuk maklumat telah ditubuhkan pada tahun 2009. Memang baru lagi. Okey, bulan September ni, 15 September ni lah. Kita akan sambut ulang tahun yang keempat. Okey, baru lagi. Okey, yang mana kita telah sign agreement dengan Tuntalk. Tadi saya kata Tuntalk tu lain dia. Kita pada 10 Julai tahun 2010. Ibu pejabatnya di sini. Tuan-tuan sekarang berada di tingkat 2. Ini tempat review. Tingkat atas, tingkat 3 kita punya office nak apa urusan sekali. Dia punya kira-kira bodoh tak seberang mana. Okey, habis kita. Tentang Tuntalk pula, untuk maklumat tuan-tuan, kita Tuntalk menggunakan infrastruktur Celcom.
mana-mana pencawang Celcom ni dekat Malaysia ni, satu Malaysia ni, di situ ada Q-Talk. Jadi saya bekas pengguna Celcom tak ada masalah. Sebab di mana ada Celcom, di situ ada Q-Talk. Nama aja nak berbeza, tapi benda yang sama. So, Celcom share formula. Celcom ada share 38% dalam Q-Talk. Okey, clear? Okey. Now, apa yang perlu tuan-tuan buat? Untuk orang baru, apa yang tuan-tuan perlu buat? Kita punya bisnes ni hanya kita perlu tukar SIM card saja. Tak payah nak usung, nak jual barang, tak payah. Kita kena share dengan orang lain. Kita ajak dia orang tukar SIM card. Okey? Bukan jual SIM card tau. Ajak dia orang tukar SIM card. Dengan tukar daripada line yang tuan-tuan tadi, tak kisah tuan-tuan line apa, tak kisah. Apa saja line tuan-tuan, kita tukar kepada kartu Excel yang saya pegang ni. Orang baru ini dia yang kita nak tukar ni. Dengan hanya RM90 saja seumur hidup. Saya ulang balik, dengan hanya RM90 saja seumur hidup. Yang mana bestnya, kita boleh kekal nombor lama kita. Nombor lama kita yang dah pakai bertahun-tahun tu boleh kekal. So tak ada masalah. Handphone kekal, nombor telefon pun kekal, hanya tukar SIM card ni. Tahu tak apa maksud tukar SIM card ni? Kerja ni, walaupun benda ni senang, saya nak tunjukkan bisnes betapa senangnya. Ini handphone, tanggalkan SIM card Digi mobile semua, masukkan SIM card ke Excel. Kaya lah tuan. Itu saja kerja kita, hanya tukar SIM card. Okey. Kita punya ni bukan MLM, kita bukan skim cepat kaya. Kita punya ni referral program. Okey, referral program ni maksudnya kita kongsikan dengan orang ni. So kalau semua sekali dalam dewan ni join program ni, maknanya kita saja yang akan dapat manfaat dia. Okey, orang di luar saja tak dapat sebab dia tak join program kita. Okey. Jadi bagi orang yang belum join, dengan nasihat saya, jangan join dulu kalau tak faham dua perkara ni. Setuju? Lepas ini kalau siapa dah bagi pada upline dia RM90 tapi belum register lagi, angkat tangan. Ambil balik duit tu. Jangan join dulu. Sebab saya takut mungkin okey, tapi tak apa. Nah, apa yang perkara nak faham? Paling mudah tuan-tuan. Saya tugas saya nak present pada tuan-tuan ni dengan guna yang bahasa yang paling mudah supaya tuan-tuan boleh faham. Bukan berbelit-belit. Okey. Nak faham yang pertama, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan apa yang tuan-tuan dapat kalau tuan-tuan kekal guna line tuan-tuan sekarang ni. Maksudnya tak nak join lah. Okey. Yang kedua, saya akan tunjukkan tuan-tuan apa yang tuan-tuan akan dapat kalau join. Dua perkara ni kalau faham, buat keputusan sendiri nak join ataupun tidak. Setuju? Bisnes yang paling mudah di muka bumi ni. Cerita kat orang, bagi dia suka. Tak suka, tak payah. Kalau suka, join. Betul? Okey. So, dekat sini, saya tak bawa ke dalam. Okey, sini ni nak menggambarkan kalau kita kekal guna line lama, kita cuma sampai satu saja. Kalau kita tukar kepada kod Excel, kita akan dapat 8 benda utama. Saya akan ceritakan sebentar lagi. Okey. So, pemahaman yang pertama, apa yang kita dapat, apa yang tuan-tuan akan dapat kalau terus kekal guna line lama. Tuan-tuan hanya dapat ini saja. Handphone tuan-tuan hanya boleh buat call, anda boleh SMS, dan sekarang ni ada canggih sikit boleh internet. Ada tak dapat lain selain daripada ini? Tidak ada. You cuma dapat ini saja. You sebenarnya tak dapat apa-apa. Clear? Dah. Dah faham dah daripada yang pertama? Dah faham tadi? Okey. Sekarang ni saya nak bagi pemahaman yang kedua. Okey? Dah heboh dekat Facebook. Dah heboh dekat mana? Orang nampak ribu-ribu. Okey. Tapi nanti tuan-tuan akan dengar daripada modus saya sendiri, daripada kawan-kawan kita sendiri, apa yang tuan-tuan dapat kalau tuan-tuan tukar ke SIM card pun Excel. Okey, tuan-tuan akan dapat 8 perkara utama. Yang pertama, apabila tuan-tuan tukar saja kepada SIM card kod Excel, tuan-tuan masih lagi boleh masih lagi macam yang telefon lama. Boleh call, boleh SMS dan sebagainya. Nombor kekal. Okey, nombor kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila
tingkat ni masuk saja dekat dalam handphone kita, dalam ni dia bagi percuma RM30. Makna modal kita jadi berapa sekali? Modal kita cuma 60 je, sebab dalam tingkat ni sudah ada 30. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan akan diberi insurans kemalangan RM100,000 percuma. Dia cover dua perkara: kematian dan kecacatan kekal disebabkan oleh kemalangan. Kalau mati sakit jantung, kencing manis, kalau apa ni operation, mati tak dibayar. Okey, ini kemalangan saja. Kemalangan ada satu dia tak cover, penunggang motosikal dia tak cover. Sebab apa? Saya tak tahu. Tapi kemungkinan sebab terlalu ramai kemalangan ni, apa ni yang ini. Kita tak tahu dalam pesawat MS-17 tu ada tak pengguna zone Excel. Kita tak tahu. Mana culu kan? Culu kat luar. Culu ada ke dalam tu? Kawan dia ada? Maksud saya kita ambil contoh lah. Kalau ada dalam pesawat tadi tu, dia tu pengguna zone Excel, dia dibayar RM100,000. Tertakluk pada syarat berikut. Yang pertama, kena pastikan dia tiap-tiap ulang top up RM50. Yang kedua, dia dah join daripada hari yang ke-60, baru benda tu di cover. Okey, itu saja saudara. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, okey, setiap kali kita top up, kita akan dapat poin. Okey, sekarang lain nama kita, kalau kita top up, kita tak dapat apa-apa. Yang ini, setiap kali kita top up, kita akan dapat poin. Poin tadi tu ikut berapa kita top up. Kalau kita top up RM10 dapat 20 poin, top up 50 dapat 1. Okey, contoh. Tiap bulan kita top up RM300. So kita dapat poin 720 poin. Itu baru sebulan. Kalau tiap-tiap bulan jumlah yang sama, bermakna kalau 10 bulan saya dah dapat kolek 7,200 poin. Kalau dulu ada poin, tak ada poin. Nak buat apa dengan poin ni? Boleh beli kuih raya ke tidak? Tak boleh. Dia boleh kalau kita tukar tiket kapal terbang. Sebab untuk pemantauan kita punya ni under di Asia punya dulu. Jadi kita tengok. Kalau pergi Alor memerlukan 2,000 poin. Okey, Bali 5,000. Itu. Kampung saya Gold Coast Australia memerlukan 15,000 poin. Kenapa tuan-tuan ketawa? Muka saya ni tak macam muka Mak Saleh ke? Okey, 15,000. Kejauh. Okey, kan jauh kita. Kalau tak tukar, tak nak tukar nak terbang, boleh tukar benda-benda lain. Tengok dalam website, boleh tukar handphone dan sebagainya. Okey? Jadi nak cerita, yang keempat, setiap kali kita top up, kita dapat poin. Tempat lain tak ada. Okey. Yang kelima tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan dekat Ipoh, Damansara, Kuching, banyak tersegang student hotel, betul? Kalau tuan-tuan menginap di situ akan dapat harga contract rate. Contract rate ni tak free. Maksud saya, kalau orang biasa bukan ahli, dia kena bayar RM100. Mungkin kita bayar 85-70 dapat dia punya harga diskaun. Yang keenam, kita layak untuk masuk cabutan bertuah. Siapa ada top up kat atas dia katakan? Okey, yang ada top up dia layak untuk masuk cabutan bertuah, iaitu cabutan yang pertama, cabutan bertuah mingguan. Datang ke SQ, top up, masuk cabutan bertuah. Hadiah cukup lumayan. Yang pertama, rumah teres 2 tingkat. Wow, ada yang buat tunai, ada handphone dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan, cabutan bertuah bulanan. Semua orang layak. Syarat dia, kita satu bulan mesti top up RM80. Dia akan cabut, tengok dalam website, dia akan pilih 20 orang, seorang akan dapat RM200. Yang ketiga yang kita tunggu-tunggu ni, cabutan bertuah bonanza point-in. Maksudnya, apabila kita register orang, kalau orang itu buat point-in, dia layak masuk cabutan bertuah hujung tahun ni. Apa maksud point-in? Point-in, kita join juga, nombor lama kita tu kita kekal masuk dalam singkat ni. Kalau kita pakai nombor baru juntok, kita tak layak masuk cabutan bertuah ni. Faham maksud point-in? Okey. Okey. Hadiahnya apa? Okey, contoh. Kata kalau uncle ni ada bawa rumah, ada bawa isteri. Okey. Uncle ni katakanlah dia sponsor ni.
Tiba-tiba buat poin maknanya nombor telefon anti pun okey. Tiba-tiba cabut. Ada kedua anti yang dapat. Dia tadi yang register dia tadi, dia masuk tadi dia akan dapat motor personal 1.6. Abang tadi dia akan tengok siapa yang register dia, apa dia akan dapat 10,000. Itu kalau nombor 2. Kenapa saya tak panggil nombor contoh nombor 1? Sebab nombor 1 itu saya yang akan dapat. Okey. Itu cerita je lah. Okay, ini yang ke-6. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita yang ke-6 dulu. Saya cerita tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Yang ke-6 ni, semua orang apabila dia register saja, dia dapat 6 ni. Faham? You register tadi dari insurans dapat. Everything yang 6 kali saya cerita tadi tu, you dah layak. You tak register siapa-siapa pun you layak. Cuma sekarang ni tanya pada diri sendiri, kita dah register betul? Kita dah layak 6 perkara. Kita nak extra tak? Kalau kita nak extra, kita kena jadi usahawan telco. Jadi ada 2 perkara sini. Tuan-tuan pilih antara 2. Yang pertama, jadi pengguna bujang. Maknanya kita tak payah register orang. Isteri kita bagi orang lain register, suami kita bagi orang lain register. Okey? Tapi kita dikategorikan sebagai pengguna bijak. Okey? Kenapa bijak? Sebab kita dapat 6 benda tadi. Okey? Lagi satu, tuan-tuan pilih jadi usahawan telco. Usahawan telco ni kita bantu register orang lain. Ini hari kalau puan dah register suami, uncle dah register isteri, dah kira usahawan. Sebab kita dah register orang. So pilih antara 2. Tolong angkat tangan. Nak jadi pengguna bijak ke nak jadi usahawan? Okey, siapa pengguna bijak angkat tangan. Jangan angkat tangan dulu. Pengguna bijak ni maksudnya isteri dia tak nak register, suami kita nak dia seorang-seorang saja. Angkat tangan. Siapa yang nak jadi usahawan telco? Jangan angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Sekarang ni kalau tuan nak jadi usahawan telco, tuan dapat benda ni. Okey. Tadi sudah cerita kalau sekadar nak jadi pengguna bijak, tuan-tuan akan dapat 6 perkara. Ingat tak? Okey. Kalau nak jadi usahawan telco, ada dapat ekstra. Kita boleh pergi umrah bersama ataupun melancong luar negara semua, dan kita boleh buat duit. Kalau pengguna bijak, kita tak boleh buat duit. Kita boleh dapat insurans, itu saja. Okey, clear? Okay, now kita sambung apa dia ketujuh. Nak dapat yang ketujuh, mesti kena jadi usahawan telco, iaitu kita berpeluang menunaikan umrah percuma. Syarat yang mudah saja. Bonus top up kita 1,500, saya akan cerita sebentar lagi. Dan yang ke-8 tuan-tuan, ini yang paling best, kita boleh buat duit. Macam mana? Kalau ini ahli hunter, register suami dia, isteri dia dapat duit. Isteri dia register orang lain, orang tu tadi top up, dia dapat duit. Orang tu tadi register orang lain, orang tu top up, dia dapat duit. Yang mana saya akan ceritakan sebentar lagi. Swallow business, okey? Yang mana dia bayar kita melalui 3 bonus. Bonus fast track, bonus top up, dan juga bonus tahun baru. Okey, kita pergi satu persatu secara ringkas tetapi padat. Okey, yang pertama, dia bagi kita bonus fast track. Bonus fast track ni, apabila kita balik saja rumah, orang yang baru join tadi, balik ni join di sini, okey, lepas balik saja, register siapa nama kita register. Kita kena register suami dan isteri-isteri kita. Isteri maksud saya bagi cakap bagi tegak orang ini. Bukan saya, isteri-isteri kita betul, dan suami-suami kita. Itulah. Okey. Seorang macam kita register, kita dibayar RM20. Maksudnya kalau puan register suami, anak, jumlah satu orang kita dibayar RM20. So, kalau kita register satu orang, dapat RM20. Kalau 10 orang, dapat berapa? 200. Kalau 100 orang, buat kalau 100 orang, 2,000. Kalau 1,000 orang, 20,000. So, nak dapat bonus fast track, dia dapat sekali saja masuk register orang. Okey. Okey. Bonus ni tak boleh. Bonus apa ni, dia tak mendatangkan pendapatan setiap bulan. Dia bila register tu sekali saja dia dapat. Okey. Bila dia bayar? Dia bayar 2 kali.
Pertama, kalau tuan-tuan register isteri atau kawan-kawan tuan pada 1 sampai 15, dia akan bayar hujung bulan. Kalau register 16 sampai 31, dia bayar 11 hari bulan. Contoh, binari berapa bulan ni? 20. Kalau dia register binari, bila dia masuk 20 tu? 11 Julai. Clear? Okey. Ini yang pertama, bonus fast track. Senang apa dia? Register orang dapat RM20. Okey. Yang kedua adalah bonus top-up. Yang ini tuan-tuan kena dengar betul-betul. Saya nampak yang belakang tadi tu buat macam nak lena, yang ini kena dengar betul-betul. Inilah lubuk duit. Saya berdiri kat sini hampir setengah jam. Saya tak tahu berapa banyak bonus top-up masuk dalam akaun saya. Masa malam tadi lepas tarawih saya terbongkar 6 jam tidur. Saya tengah tidur, saya kata terbongkar tu tak terbongkar. Saya tengah tidur lena, bukan saya lah. Ini yang cikgu-cikgu ni. Cikgu, siapa nama cikgu? Cikgu Is ni, dia tengah mengajar anak murid dia tau. Faham? Tengah-tengah mengajar tu, berdesut-desut duit top-up masuk dalam akaun dia. Linda tu dia tengah masak. Tapi tak masak, saya pun tak tahu. Kalau dia tengah masak pun, okey. Tuan-tuan buat apa saja, tuan-tuan dapat duit berkali-kali. Kerjanya cuma sekali saja. Okey. Sebab tu kena dengar macam mana yang dikatakan buat kerja sekali dapat duit berkali-kali. Okey, saya nak bagi tata contoh. Okey, Cikgu Is. Ini Cikgu Is. Cikgu Is join binari. Balik ni dia start kongsikan benda ni dengan orang lain, betul? Dia pun register lah, katakanlah 5 orang, A, B, C, D dan E. Semua orang ni kita panggil dia level 1 Cikgu Is. Clear? Setiap orang yang A, B, C, D, kita macam mana kita akan dapat bonus top-up dia. Setiap kali dia top up, kita akan dibayar. Syaratnya Cikgu Is mesti top up diri sendiri. Dia kena top up diri sendiri. Cikgu Is kena top up sekurang-kurangnya RM20. Tolong angkat tangan siapa yang 1 bulan top up dia tak sampai RM20. Angkat tangan. Pintu tolong buka besar-besar. Yang top up bawah RM20 dipersilakan keluar. Kenapa saya confident cakap macam itu? Tak ada orang Melayu, anak saya yang belajar 6 pun atas RM20 itu. Maknanya tuan, syarat nak dapat bonus top up ni sekurang-kurangnya diri sendiri top up RM20. Tak ada masalah. Okey, contoh Cikgu Is top up RM20. Company akan bayar dia 6% setiap kali orang level 1 dia tu top up. Tak kisah dia top up berapa. Kalau A top up RM10, Cikgu Is sama berapa? Berapa? RM1. Dia top up RM100, dia dapat RM10. C top up RM300, dia dapat RM30. Nampak tak? Masuk terus ke akaun kita. Okey, itu yang pertama. Kita tengok dalam bisnes ni ada orang yang nampak, ada orang yang tak nampak. Kita ni kategori termasuk orang yang nampak. Kalau tak nampak, tuan-tuan tak berada kat dewan, betul tak? Okey, yang nampak, dia cinta berdiri pada orang. A register contoh 5 orang. B register 2 orang. Apa jadi dengan B, C dengan D? Dia tu kategori pengguna bijak. Isteri dia orang lain register, suami dia orang lain register, anak-anak dia orang lain register. Dia cuma join sekadar nak join saja. Okey? Sebab benda tu ada berlaku. Adakah tuan-tuan termasuk kategori B, C dan D yang katakan? Tak nak takut. Okey. Ini kita panggil dia level 2 Cikgu Is. Yang mana company akan bayar setiap kali top up akan dapat 3%. Soalan saya, level 2 ni adakah Cikgu Is yang register dia? Cikgu Is tak kenal pun siapa orang register dulu. Dia tak kenal. Itu tak menarik. Tengok H register 3 orang, K register 3 orang, F, G, I, J, L pun pengguna bijak. Okey, bini dia semua orang lain register. Okey, yang ini kita panggil dia level 3. Syarikat akan bayar pada Cikgu Is 11%. Ada orang tanya, kenapa tengah kecil atau besar? Ini strategi syarikat. Tapi yang pasti tuan-tuan, level 2, level 3 Cikgu Is tak register betul. Dia cuma register level 2 saja. Maknanya
Yang bawah-bawah duit tadi dia akan, kita akan dapat orang kita. Okey. Ini kalau Cikgu Is ni top up RM20. Kalau Cikgu Is top up RM60 ke atas. Okey. Boleh tak antara ramai-ramai dewan ni siapa yang top up tiap-tiap bulan? Bukan sekali tu RM60 tau. Dia top up 30, 20, 10. Jom campur dalam satu bulan mesti RM60. Siapa dalam dewan ni top up dia sebulan RM60 ke atas, angkat tangan. RM60 ke atas, angkat tangan. Okey, turun tangan. RM60 ke bawah, angkat tangan. Ada berapa? Berapa? 50 eh? 30. Adik ada 2 pilihan kan ni. Nak top up RM20 ataupun RM60 ke atas. Bagi orang yang top up RM60 ke atas, level pertama dia dapat 10%. Level kedua 3 dan level ketiga 13%. Bagi adik yang top up RM50 ni, okey, lepas ni ubahlah. Top up tambah sikit lagi sebab kita dah dapat 10, 3, 13. Nak tahu tak banyak mana 13% ni? M ni, kalau dia top up RM100, adik dekat atas tu akan dapat RM13. Sebab dia top up RM60. Kalau dia top up RM20, dia akan dapat RM11. Faham tak ni? So kita mesti nak yang banyak kan? Lagi satu, tak ada beza. Kalau abang adik tadi dia setiap bulan dah top up 20, nak tambah RM40 lagi mahal lah. Tapi kalau nak dapat duit banyak, mesti top up RM60 ke atas. Okey? Okey, itu saja. Okey. Jadi ini, company dia bagi kita setakat level 3 saja. Level keempat ke bawah dia tak bayar. Okey. Jadi strategi kita nak buat bisnes ni, kita fokus pada level 1. Jumpa saja orang register level 1, level 1. Kenapa saya cerita level 2, level 3? Nak bagi tuan-tuan faham. Jadi level 2, level 3 dia akan jadi dengan sendiri. Okey? Yang tak jadi itu tak jadilah. Apa jauh lah tu. Yang B, C itu tak jadilah. Tapi antara ramai-ramai ada yang puas. Okey, clear? Okey. Boleh faham sangat sekarang? Okey. Itu, okey, macam mana kita top up ni? Tengok, macam mana dong? Setiap kali orang top up, setiap kali duit tu masuk dalam account kita, dalam komputer sistem. Okey. Contoh, Cikgu Is tadi dia register seorang tu, dalam tu dalam otomatik masuk RM30 kan? Itu pun dah dapat lah. Iaitu dapat 6%, dapat tinggal 8%. Mula-mula ni dia top up lah RM20 dulu, dia dapat 6%. Level 2, dia top up RM50. Cikgu Is tak kenal pun siapa orang level 2, tapi dia bayar 3%, dapat RM1.5. Yang level 3 pun Cikgu Is tak kenal dia, dia dapat 11%, akan dapat RM5.50. Ini contoh kalau Cikgu Is top up bawah RM60. Kalau atas, kalau RM60 ke atas, 6% yang ini dia akan dapat RM3, yang ini akan dapat RM7 lebih. Okey, tak cerita. Okey. Jadi tuan-tuan, setiap kali dia top up, kita dapat duit. Okey. So bila dia bayar? Now, dia top up hari-hari. Dia akan kumpulkan daripada 1 bulan sampai 30 bulan, dia close account. Masa itu berduyun-duyun duit masuk ke tuan. Duit masuk best. Tak payah buat apa-apa. Orang top up, kita dapat duit. Okey? Berapa? Okey. Sekarang ada sekarang ni cecah saja 1,500, tuan-tuan akan dapat pergi umrah percuma untuk Muslim. Untuk bukan Islam, terpulang pada you nak pergi mana-mana. Dia punya kos RM5,000. Saya kalau kali saya pergi umrah, saya singgah Cairo, kena bayar RM6,800. Saya cuma bayar RM1,800. You nak pergi mana-mana pergi. Tapi hadnya itu sama. Tapi saya nak cerita pasal umrah sebab nak bagi faham. Okey? Lagi satu, kalau tak nak pergi umrah, tak nak pergi melancong, nak cash, boleh dengan dapat RM4,000. Okey? Dan kita dah bayar dah, dah dapat menonton RM4,500. Tiba-tiba tak nak pergi umrah, tak nak pergi apa, boleh datang sini, akan terima RM4,000 cash dekat depan ni. Okey? Yang ini tak lama tuan-tuan. Dia berakhir 31 Disember hujung tahun ni. So, kita tolak bulan 7. Kita ada masa 5 bulan lagi. 8, 9, 10, 11, 12. Dalam tempoh 5 bulan ni, mana-mana bulan
nak minta tuan-tuan sekali saja dapat bonus top up 1,500, layak dapat pergi umrah semua ataupun pergi mana-mana. Okey. Bila saya kata sekali saja, maksudnya macam ini. Bulan 8 dapat 200. Layak tak? Bulan 9 tak dapat. Bulan 10 dapat 1,510. Layak betul? Bulan 11 dia turun 41,990. Don't worry, sebab dia nak mana-mana bulan ni nak sekali saja 1,500. Tapi sebenarnya saya tak boleh bagi contoh turun sebab tak pernah turun. Kalau tuan-tuan dah dapat 1,500, bulan depan saya 28 Julai saya cakap tadi, saya genap setahun. Daripada Julai dulu sampai sekarang bonus saya tak pernah turun. Terima kasih kepada Excel. Kalau dia nak turun pun dalam turun 5-6 ringgit lah. Okey? Dia tak pernah turun. Sebab tu nak bagi contoh tak, kalau turun ni susah. Dia mestik. Kenapa dia turun? Kenapa dia tak turun? Jadi saya cerita ini, nak cerita pasal ini dulu. Okey. Jadi sekarang ni saya nak set kat minda tuan-tuan. Jangan fikir bapak-bapak ni. Tuan-tuan set dekat minda tuan-tuan. Nak buat benda ni, nak dapat duit, kena tuan-tuan berapa ringgit? 60 ringgit. Full stop. Jangan tanya 20 ringgit boleh ketiga. Kalau dah saya ni lebih tua daripada tuan-tuan. Bila orang tua kata ikut saja. Okey, tuan-tuan 60 ringgit, tak ada masalah. Apa dapat? Okey. Bila tuan-tuan dapat top-up saja 60 ringgit, tuan-tuan dah layak dapat bonus top-up 10, 3, 13. Betul? Kalau top-up 50, 40 adik dah tak dapat. Cuma dapat 11, 3, 11. Yang kedua, insurans dah cover dah. Sebab tadi saya cakap nak insurans kena berapa kena top-up? Kena 50. Ada orang semata-mata dia top-up 50 ringgit, dia nak dapat insurans, tak dapat itu pula kan? Yang ini 60 ringgit. Okey. Lagi satu, kalau kita top up 60 ringgit, duit kita keluar 60 ringgit, tapi kita dapat 80 ringgit. Sebab promosi sekarang ni top up 30 dapat 10 ringgit kan? Top up 30 dapat 40. So kalau kita top up 60, 60, 30 dapat 40 dapat 80. Okey, dengan 80 tadi kita dah boleh langgan internet 1 gig 6 provider. So, apa yang saya nak tunjukkan slide ni adalah jangan fikir banyak-banyak, 60 ringgit ke atas. Ini untuk orang-orang lah. Saya memang 200 ringgit pula. Sebab dulu punya lain pun dekat 200 lebih. So, siapa yang ngam-ngam berkira sangat, lupakan. Terus 60 ringgit. Setuju? Okey. Now, saya nak tunjukkan simulasi. Simulasi macam mana kita boleh buat duit dalam bisnes ni. Simulasi ni contoh kata kalau Inari macam ini, Cikgu Is. Cikgu Is dia register isteri dia. Cukup seorang saja dia. Jangan cerita lah. Kalau Cikgu Is register isteri dia, nama level 1 kan? Cikgu Is contoh. Bermakna level 1 Cikgu Is sudah ada seorang, betul? Kata kalau Cikgu Is dapat 60 ringgit. Cikgu Is dapat 60 ringgit, level pertama dia dapat 10, level kedua 3, level ketiga 13 kan? Contoh, kata kalau isteri dia dapat 100 ringgit, dia dapat sebulan 10 ringgit. Ini nak tunjukkan ni. Selama ini kita tak register, tapi melain pada Inari, kita register isteri kita seorang saja. Tiap-tiap bulan isteri kita dapat kan? Tiap-tiap bulan kita akan dapat 10 ringgit. Itu contoh kalau dia dapat 100. Nampak tak? 10 ringgit ni ada dapat tempat lain? Tak ada, sini dapat. Okey. Ambil simulasi nombor 2. Isteri Cikgu Is register kawan kita office dia seorang. Bermakna Cikgu Is sudah ada 2 level. Level 1 seorang isteri dia, level 2 kawan isteri dia. Kata kalau semua top up 100 ringgit, Cikgu Is akan dapat 3%, akan tambah 3 ringgit. Betul? Dah dapat 13 ringgit. Tapi jangan lupa, isteri Cikgu Is dia dapat 10 ringgit, betul? Sebab level 1 yang kawan dia tadi ada level 1 dia, betul? Boleh faham ni? Saya nak tunjukkan macam mana duit dia ni, duit dia kira ni. Simple je. Dan yang ketiga, level 3 ni, kawan Cikgu Is register suami dia lah contohnya. Maknanya Cikgu Is sudah ada 3 level, betul? Level 1 seorang, level 2 seorang, level 3 seorang. Semua dapat 3 dapat. Cikgu Is dapat level 3, 13 ringgit. Tiap-tiap bulan, dengan simulasi macam ini pun, bawah kita isteri kita kawan dia satu tu kita Cikgu Is setiap bulan dapat 26 ringgit. Ini tuan-tuan yang kita nak kejar. Sebab kalau kita kekal kemudian lain namun kita tak dapat semua sekali. Setuju?
Okey, ini kalau simulasi 1, 2, 3. Apa jadi kalau jadi macam ini? Macam mana kalau cikgu Is, level pertama dia ada 10 orang. Dia buat duplikasi yang sama. 10 orang dekat level 1 dia register 10 orang. Mana level 2 dia berapa? 100. Level 2 100 pun register 10 orang. Mana ada 1000 orang. Tiap-tiap bulan kalau semua sekali top up RM100, Cikgu Is akan dapat RM13,400 tiap-tiap bulan. Kenapa dengan tiap-tiap bulan? Orang yang sama akan top up. Layak tak dia pergi umrah tadi? Dia buat ini pun dah layak kan? Ini pun dah layak kan? Kalau dia tadi top up semua sekali RM30 pun dapat tiap-tiap bulan pergi umrah. Jadi tuan-tuan, nak pergi umrah ni senang. Saya berbulan je suami isteri pergi umrah pun semua. Ada orang tu dia jual barang plastik, nak kena jual 1 berapa kawan buat tu Dina? Dina, berapa kawan buat? 1 berapa tu? Tak. Berapa nak dapat pergi umrah? 60,000 entitled. Kena buat jualan barangan plastik RM60,000 baru dapat pergi umrah. Yang ini bukan dia suruh jual, dia suruh kita dapat bonus top up RM1,500 dapat pergi umrah. Tuan-tuan, saya boleh cucu tengok saya punya kulit ni berdiri bergoma tau. Sebab saya dah dapat benda ni senang. Memang senang. Tapi bagi orang kata susah, susah lah. Kalau ini tuan-tuan kata susah, nasihat saya duduk rumah diam-diam, jangan buat bisnes satu apa. Sebab ini yang paling mudah. Tuan tegak cakap, saya dah buat macam-macam. Saya ulang balik, kalau ini tuan-tuan kata susah, duduk diam-diam kat rumah tu betapa, minta doa supaya rezeki turun. Sebab tak ada lagi bisnes yang semudah ni. Okey, clear Okey. Jadi kalau kita ambil contoh lah, kita fokus kat sini lah. Semua orang top up RM60 dengan duplikasi 10 orang ni kita dapat tiap bulan RM8,000. Sebab itu tuan-tuan, apabila semua mazan adat apa dapat RM500,000, kaja dapat RM300,000, orang tu dapat, saya tak heran. Sebab saya faham dia punya cara macam mana nak dapat duit tu. Yang saya heran ni jenis yang skim-skim ni. Yang skim-skim ni. Yang ini saya tak heran. Saya takkan perlu tu boleh dapat kalau kita buat. Macam nak buat dia dapat lah. Tak ada dapat tu. Saya buat saya dapat lah. So berapa yang kita nak dapat bergantung pada kita. Kita dapat apa? Kita buat. Kita buat kita yang dapat. Okey. Now yang ketiga. Yang pertama tadi bonus fast-track, yang kedua bonus top up, dan yang ketiga bonus tahun baru. Bonus tahun baru senang dia punya ketua dia. Kalau ada register orang baru dapat bonus tahun baru ni. Kalau tak register orang, tak dapat. Okey, contoh. Saya ni dah masa bulan saya join dulu bulan 8, bulan 9 kan. Orang yang saya register dulu tu dah okey ramai. Sekarang ni saya makan bonus top up dia. Saya setiap bulan tak ada masalah akan dapat bonus top up, betul? Tapi dalam bulan ni saya tak register orang seorang pun. Yang ini saya tak layak. Nak dapat bonus tahun baru, kena register orang baru. Contoh, okay? Kalau kita register satu orang, dapat 5% daripada bonus top up. Okay? Kalau 2 orang, 10%. Kalau 5, 6, 7, 8, 9, 15%. Okay, contoh. Katakanlah cikgu Is, bonus top up dia RM3,000. Katakanlah bulan ni dia tak ada register orang, dia tak dapat bonus tahun baru, dia cuma dapat RM3,000 saja. Faham tak faham? Tapi ini sebenarnya cikgu Is ada register 10 orang baru. Jadi dia garis orang betul, campur-campur ada 10. Bila tengok jadual, okey. Bila dia register 10 orang baru, yang pertama dia dapat bonus fast-track tadi betul. Dapat RM20, dia dapat 200. On the spot dia akan dapat dalam bulan tu. Oleh kerana dia register orang 10 orang, dia sudah layak 20% daripada bonus top up dia tadi, dia dapat extra. Yang mana 20% daripada RM3,000 dapat RM600. Ini dinamakan bonus tahun baru. Okey, untuk bonus top up dengan bonus fast track dia bayar tiap-tiap bulan, no problem. Okey, RM600 ni dia kira tiap-tiap bulan,
tapi dia masuk pada 21 Januari. Dia masuk 1 tahun sekali. Clear tak Pak? Habis kita. Now, ringkasan kepada bonus senang saja. Yang pertama, bonus pasek, clear tahu? Dapat RM20 digital seorang. Bonus top up ikut level. Kita top up RM20 dapat 6311, top up RM60 ke atas dapat 10313. Dan bonus yang ketiga, bonus tahun baru, kita akan register orang baru, dia bagi kita sehingga 20%. Simple saja punya marketing plan. Okey. Now sekarang yang kita cerita ni pun, saya dah cerita 3 indikator. Yang pertama tadi kita dah untung dekat berapa? 48%. Itu kecil. Ditambah lagi 8 yang kita bagi pada kita. Ada lagi perkhidmatan dan promosi terkini yang syarikat bagi. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan, saya dah cerita tadi, dia pulangkan balik kita duit kita yang kita top up tadi setinggi 7%. Okey, kalau kita top up dekat luar, dia pulang balik kita 3%. Kalau kita auto top up, lepas ni tanya apply macam mana auto top up, kita dapat 7%. Maksudnya, kalau kita tiap-tiap bulan top up RM100, dia bayar pulang balik kita punya 3% daripada RM100 tu. Faham tak faham ni? Okey, ini dinamakan cashback 7% setinggi 7%. Yang kedua tuan-tuan, kita dapat free top up. Top up dekat luar ada 4 jenis top up. RM5, RM10, saya lupa sebab kecil-kecil ni saya tak main. Bukan apa? Bukan sombong, bukan rugi. RM5, RM10, RM30, RM50. Sekarang ada promosi. Top up RM5 dapat RM5. Rugi. Bukan rugi lah, tak syok. Top up RM10 dapat RM10. Yang sekarang ni top up RM30 dapat RM40. Mana untuk 10. Free RM10. Top up RM50 dapat RM70. So benda ni kita jangan top up RM10, RM5 itu tak rugi. Kita top up sekaligus RM30 dapat RM40. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada daily cash draw. Hari-hari sampai 15 September kata saya, hari-hari ada orang register ke? Hari-hari kita tengok, hari-hari katakanlah ada 100 orang register. Orang register tu kita akan masuk dalam satu tabung, kita akan cabut. Orang new register, bila cabut, nama dia naik, dia dapat RM500. Lepas tu kita cek siapa yang register dia, upline dia dapat RM500. So, hari-hari company akan keluarkan RM1,000 nak bagi pada tuan-tuan yang register orang baru. Faham tu? Okey. Yang ini dah start daripada 16 ke 17 bulan sampai sekarang. Okey. So, bagi orang yang tak ada register orang baru, chances dia adalah kosong. Ini untuk orang register orang baru. Yang keempat tuan-tuan, yang apa ni, top sponsor. Top sponsor ni kalau tuan-tuan ni jenis orang ni, ada tadi dia dah bagi kita yang ni dapat RM500. Kebetulan tuan-tuan hebat, satu bulan sampai 30 orang, 40 orang, yang mana tertinggi akan dapat cash RM1,000 dengan handphone kami. So ini lagi yang saya nak rumuskan macam inilah. Dalam Excel tuan-tuan, dekat bisnes, dekat lain handphone lain dekat luar tu, dia banyak kos tersembunyi tu, hidden cost ni. Dia banyak kos tersembunyi. Di sini saya cakap ni daripada hati saya sendiri. Kita ni banyak keuntungan tersembunyi, tak declare. Kita banyak keuntungan. Ini yang cerita tak? Hanya member dia tahu kan? Kita tahu ini semua, ini tersembunyi. Tapi dekat luar tu, dia punya kos tersembunyi tu banyak. Dia cerita satu, okey, jangan cerita orang lain punya. Kita punya ni memang berbalik. Okey. Okay? So, macam mana nak join? Hanya keluar duit RM90 seumur hidup. Ada beberapa syarat, mesti 12 tahun ke atas. Siapa sini 12 tahun ke bawah kan? Tak layak. Yang kedua, bukan warga negara sekolah. Orang tu mesti guna handphone. Janganlah kita nak cari dalam masa yang terhadkan ni, jangan cari orang yang tak ada handphone. Kan? Cari makcik dah. Kita takut dia nak join je. Kalau dia join, tuan-tuan miang, dia akan tunjuk, dia minta kita tunjuk cara nak beli handphone, cara buka kotak, cara nak tekan, semua kena ajar. So, kita kena cari orang yang ada handphone. Orang tu mesti ada account bank, nanti duit susah nak masuk. Kalau account bank ni dia tak ada, kalau ada masalah, call saya. Boleh masuk account bank saya, no problem. Okay? Dan yang terakhir tadi, orang praktis pun boleh mohon. Okey. Contoh register, senang saja. Yang ni tanya outline masing-masing.
Kita punya bisnes ni senang je, semuanya di ujung jari. Pakai handphone ni. Send, hantar format ni dalam masa 20 minit, 5 minit paling cepat, paling lama 1 hari. Berapa dia kata 1 hari? Kalau digital dia hati akan betul lah kan. Okey, dia akan balas. Ini saja kalau kita punya bisnes. Ceritakan orang, minta RM60, register orang, tunggu dia balas. Itu saja. Okey. Now ini kadar rate kita. Kita punya call rate adalah 28 sen dan SMS 10 sen. Dulu masa saya mula-mula join, call dia 32 sen. Lepas tu dia umumkan kat ibu daripada 32 turun kepada 28. Bulan 9 ni kita dengar berapa Mr. Jasa nak umumkan lagi. Tapi tak kisahlah tuan-tuan. Dia letak kat situ 70 sen 1 minit pun saya tak lari. Sebab ini bisnes bukan salah-salah bisnes. Okey, tapi nak cerita, call 28 sen, SMS 10 sen. Internet seperti yang dipaparkan. Kita 1 gig 42 ringgit. Okey. Dalam tuan-tuan nak buat bisnes ni ada 3 soalan yang selalu orang tanya. Bukan ditanya, dia selalu tanya test. Dia akan tanya yang pertama, macam mana dia punya kadar tool Excel punya rate ni, dia tanya kita. Tadi kita dah cakap, call sen, dia call 28 sen, SMS 10 sen. Tiba-tiba dia kata mahal lah, saya punya call baru 20 sen. Kan? Kita kena pandai menjawab. Okey, kita tengok. Telco lama, call dia 20 sen. Katakanlah ada lah dekat luar sana call tu 20 sen. Kita punya call ni 1 minit 28 sen. 28 sen dengan 20 sen mana mahal? 28 sen. Dia punya cakap tu pantas, tak habis soalan dah jawab 28 sen. Sebab dia tengok 28 sen dengan 20 sen. Now, itu dia kata. Saya nak buktikan pada tuan-tuan, kita punya call ni jauh rendah, gila balas. Dan boleh ke tahap free. Okay? Yang 20 sen ni, telco lama kita yang dia kata 20 sen tu, fungsinya ada 3 sen. Handphone dia boleh buat call, SMS dan internet dengan harga 20 sen 1 minit. Setuju? Kita punya 28 sen 1 minit, kita dapat yang saya cerita tadi. Macam-macam kita dapat. Jadi 28 sen ni macam-macam kita dapat. Orang lain dia bagi kita 1, yang ni dia bagi kita 8. Ada promosi lagi, Masya Allah, macam-macam dia bagi kita. So 28% itu dah kira rendah. Faham tak ni? Belah sini tak faham ni. Nak bagi contoh lagi, ni nasi lemak. Nasi lemak biasa dengan nasi lemak special. Nasi lemak biasa kalau kita pergi pasar tani, bungkusnya macam ini, harganya RM2. Nasi lemak special sama bungkus, RM2.80. Adik nak beli yang mana? Nampak? Nak beli nasi lemak biasa terpengaruh dengan harga RM2.80. Orang kategori macam ini, ini contoh dia tak akan jual biasa ni sebab dia tengok RM20. Okey, kita tengok adik. Awak beli tadi nasi lemak biasa, dalamnya ada sambal, ada timun, ada telur, ada kacang. Dia is nasi lemak biasa. Okey, RM2, harga RM2. Yang sana tadi kita bawa balik rumah, tu dia. Bila dia buka kan, ada ayam peha 1 ketul, telur mata lembu 1, ada paru 2-3, harganya RM2.80. Sekarang besok minggu depan kalau pergi kedai yang sama, you nak beli ni ke nak beli yang tu? Nampak? Kita bagi tepukan kepada Tuhan. Apa yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan adalah kita jangan terpengaruh dengan angka. Kita tengok apa yang dia tawarkan. Kalau Tom Excel hanya bagi kita call, SMS dan internet, yes, 28 sen itu adalah mahal gila. Setuju? Tapi dia bagi kita macam-macam nasi lemak ni macam-macam dapat. Itu okey, belum lagi peringkat apa ni kita dapat duit dan sebagainya. Okey, ini kita salah satu kita boleh cerita kat orang. Okey. Soalan kedua, orang akan tanya kita. Orang kadang-kadang dia tidak menghargai top-up percuma tadi tu. Top-up 30 dapat 40, top-up 50 dapat 70. Yang sebenarnya tuan, selagi ada top-up yang ni percuma ni, kita memang untung gila. Saya akan buktikan tuan-tuan Okey, kalau promosi tanpa top-up, masa kita top-up tak ada promosi, kita top-up RM50.
Dengan RM50 kita boleh cakap dengan kawan kita selama 178 minit. Sebab RM50 kita bagikan 28 sen. Sekarang faham? Apa jadi sebenarnya ada pinjaman ni, top-up ni? Okey, maknanya 28 sen dengan cakap 178 minit. Tapi sekarang ada promosi. Kita top-up RM50 dapat 70. Dengan okey, apa lagi? Soalan 3 selalu orang tanya, dia tanya kontak internet. Sebab benda ni selalu orang tanya. Dia kata apa tau? Internet dia 1 gig katakanlah RM38. Kita punya RM40. Dah, dia kata mahal. Dia tak tahu yang kita punya internet hanya RM2 dari 1 gig. Pernah tak tengok kita, ada tak? Kami dah umum tak? Kita punya, dia ada 2 kan? Yang tuan-tuan tahu, 1 gig 42, 1 gig 64 kan? Hari-hari benda baru saya nak ceritakan. 1 gig RM2. Tak tahu cerita? Telefon biasa 1 gig RM38. Kita punya 1 gig RM42. Okey? Sini nampak angka kita mahal RM5. Betul? Tapi tuan-tuan jangan lupa, kalau kita top up RM100, kita dapat berapa? Kita dapat 40, maknanya 140. Top up 50 dapat 70. Top up RM100 kita akan dapat 140. Maknanya free betul? Yang free RM40 tu, tuan tambah RM2, dapat tak internet RM2? Maknanya dengan tambah duit RM2, internet RM40 sudah jadi RM2. Mana mahal RM2 dan 38? Senyum orang kan? Jadi tadi dapat 1 gig RM40, kita hanya bayar RM2 saja. Lepas itu yang RM100 yang kita top up tu masih ada dekat dalam handphone kita tu lah. Tak berubah. Sebab itu kalau tuan-tuan ni, kalau yang mana yang tak nampak lagi, janganlah jadi okay. Kau kat mana dia nak top up? Tuan-tuan yang orang baru, ini bukan bisnes jual top up. Ini bisnes apa ni? Rental pocket. Nak top up, lepas kita dah cerita orang tu, terpulang pada dia nak top up pada mana. Setiap kali dia top up, dia dapat. So kat mana-mana dia top up, tu tak mengganggu kita. Saya dah ada bisnes ni setahun. Belum pernah lagi orang telefon saya bang minta kebenaran top up. Belum. Atau saya pula tanya dia, tu bulan ni kau dah top up betul? Belum pernah lagi, sebab orang akan top up dengan sendiri. Duit pun masuk hari-hari macam biasa. Okey. Okey, ini nombor telefon saya, tuan-tuan ini. Sekarang ni sesi soal jawab. Ada apa-apa nak tanya? Ya, Pak. Tengok. Okey. Abang ni nak buat tambah. Itu slide kata saya tambah. Abang nak cerita bagus dia kata. Tadi kita dapat RM100 tu. Dapat RM140. Tambah tu. Yang RM100 kita top up. Yang RM100 kita top up pun kita akan dapat balik RM3. Sebab dia cashback yang 3% tadi. Dapat. Dia bagi itu lagi. Okey? Ada barang? Ya bang. Ada saja. Okey. Tak kisah main bantuan bil, kita panggil bil dengan postpaid. Bos pakai apa? Tak payah. Okey, adik, bil ke postpaid ke tak kisah. Boleh di port in, no problem. Untuk orang yang pakai bil ada 3 syarat. Untuk orang yang semua orang yang sama ni kena pastikan kita nak port in, nombor IC mesti sama. Jangan ingat nombor yang kita pakai 15 tahun dulu adalah kita punya. Tidak semestinya. Mungkin macam isteri saya, mungkin dulu saya register guna nama saya. So nombor tu tak boleh buat port in atas nama isteri kita. So nombor IC mesti sama. Tak kisah orang tadi prepaid ke ataupun postpaid. Saya cerita sebelum sebelum saya terjebak dengan Malaysia. Saya tercari-cari satu bisnes yang betul-betul yang saya boleh buat. Sebab saya ni orang-orang yang biasa. Orang-orang biasa ni saya rasa macam bila saya jual satu bisnes, benda keluarkan modal yang tinggi, saya rasa macam payah nak percaya. Sebab saya bukan datang pada family yang mampu untuk keluarkan modal yang tinggi. So saya nak buat bisnes
jual top up sebenarnya. Saya nak jual top up. Jual top up untung pusing-pusing bila orang tangan. So saya nak jual top up agak susah lah. So saya diperkenalkan oleh member saya punya upline. Dia cakap jual SIM card. Saya jual SIM card, tak pernah lah nak jual SIM card sebelum ni kan. Tapi dia ceritakan kelebihan sebagai pengguna. Ceritakan sebagai kelebihan sebagai pengguna saja saya dah tertarik dengan kelebihan sebagai pengguna. So saya tanpa membuang masa, saya keluarkan RM80. Mak saya bagi RM100 untuk duit belanja 2 minggu. So saya keluarkan RM80 tu, saya register. Saya keluar RM80 lah. Lepas saya join tu, saya tak sangka boleh buat bisnes punya benda ni kan. So saya join sebab pengguna sahaja. Saya tak pandai buat pasal bisnes lagi. So saya join untuk diri saya sendiri, untuk pengguna sebagai seorang pengguna. So saya pun dah ada benefit untuk pengguna. So saya sharing lah dengan family saya. So saya sharing dengan ayah saya, dengan mak saya, dengan adik-adik saya. Alhamdulillah diorang semua join. Satu family join dan dapat benefit, satu family dapat benefit. Lepas tu saya tengok saya ni income statement saya daripada bulan ke bulan, alhamdulillah naik. Itu saya paling tak sangka lah. Daripada bulan ke bulan naik setiap bulan. So saya pun tak jadi ni bisnes ni macam kan. So saya pun sharing dengan kawan-kawan saya. Bila sharing dengan kawan-kawan saya, banyak rejection yang saya dapat. Saya kawan saya reject semua benda kan. Tapi benda tu saya rasa macam rejection tu benda yang biasa lah untuk saya lah. Sebab apa rejection tu? Sebab kita tak ada ilmu. Alhamdulillah bila saya join benda ni, saya kena basuh dengan Kak Jah. Kak Jah dah basuh berhabisan dengan saya. Terima kasih kepada Kak Jah sebab bagi saya satu peluang. Saya pulang so saya belajar lebih dalam. Saya pergi coaching Kak Jah, saya pergi preview, saya belajar dan mendalami ilmu macam mana nak counter dengan orang ramai. Alhamdulillah saya berjaya. Sebab apa student sekarang ni, dia ada masalah hari. Kebanyakan student yang tahu pergi semua ada masalah hari. Kata rate mahal lah apa kan. So ini adalah satu hal yang, satu kekangan untuk saya lah sebagai student. Saya rasa semua student bersama juga. Sebab student punya rate agak murah lah. So kat sini saya rasa bagi saya Tone XL adalah satu telco yang lain daripada lain. Sebab apa telco lain tak boleh buat duit, tapi Tone XL boleh buat duit. Pertama kali saya join bisnes ni lah, niat saya sebab saya nak tolong ayah saya lah. So kita dalam bisnes ni, niat kita kena betul lah. So kalau kita niat nak untung semata-mata, join sebulan-bulan memang expired lah. Sebab apa saya join benda ni, saya tak nak untung pun, tak nak untung mula. Sebab saya nak tolong orang lain, saya nak sharing dengan kebaikan singkat ni dekat orang ramai. So bila kita niat benda ni, niat betul, insyaAllah lah Allah akan tolong kita, Tuhan akan tolong kita. Sebab kita niat kita betul. So satu lagi saya punya matlamat lah. Kita kalau semua benda kita kat sini, mesti ada matlamat betul lah. Saya seorang student pun saya ada matlamat saya juga. So kita semua ada matlamat. Daripada mana-mana tempat pun kita, daripada siapa pun background kita semua ada matlamat kita sendiri. Betul tak? Saya, siapa isi student? Student. Apa yang student? Tak ada student lah. Okay. Untuk student, saya sharing sikit kan. Untuk student, biasanya kalau kita student, sebenarnya ini adalah platform terbaik untuk kita. Sebab apa? Bila kita masih student, kita punya rangkaian sangat-sangat luas. Student rangkaian sangat-sangat luas. Kawan paling dekat sangat dekat kan. So kita rangkaian kita dah ada ni, kawan-kawan kita yang dah ada ni, kita gunakan sebaik mungkin lah. So kawan-kawan kita ni kita sharing sebaik mungkin. Kita sharing dengan orang, tak payah fikir dan cari orang. Kita sharing dengan semua orang yang ada. Kalau kita cari orang, macam saya lah, sebelum ni saya cari orang, saya stres lah. Nak cari-cari ni, macam jumpa orang yang saya nak sharing. Tapi bila saya fikir saya nak sharing kebaikan ni, saya nak bagi dia dapat apa yang saya dapat. Alhamdulillah, saya rasa macam bisnes ni paling sempoi daripada bala-bala ni. Saya nak jumpa lah saya punya anak buah saya, Mak Naim. Saya punya bisnes partner saya. Anak buah saya yang paling teachable lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah level 1 pada Fazli Mazlan. Saya join bisnes ni pada awal bulan Februari, baru 5 bulan lah. Nama saya, sebelum saya perkenalkan nama saya dulu, nama saya Muhammad Naim, student UIA Mechanical Engineering, baru juga graduate. Itu semua muka-muka budak-budak UIA, budak quiz semua ada angkat tangan. Alhamdulillah, selepas 5 bulan saya join bisnes ni, akhirnya saya dapat insentif umrah percuma daripada Tone XL.
Saya nak cerita sebelum saya join bisnes ni, saya sebenarnya seorang pemain kaki game lah orang kata. Saya selalu main game online. Dalam 24 jam tu 18 jam saya main game, 6 jam tidur. Dulu saya sangat jahil lah, saya sangat teruk, sangat buang masa. Saya rasa diri saya sangat lawa lah. Selepas Fazli Mazlan ajak saya join bisnes ni, automatic game saya langsung tak sentuh. Lepas tu 24 jam depan laptop tak tidur. Sebab saya lebih kepada promote online lah, guna Facebook. Sebab saya sebenarnya tak reti nak bercakap depan orang ramai. Saya biasa bercakap keyboard warrior lah orang kata. Alhamdulillah pendapatan saya setakat ini dah mencecah 5,000. Terima kasih Kak Jah sebab selama ni bulan pertama saya join memang saya tak ambil berat pasal bisnes ni. Selepas memang dibasuh oleh Kak Jah, suruh datang review, suruh pergi special coaching. Automatik bulan yang pertama Kak Jah basuh saya tu, saya terus dapat 29 orang masa tu. Tak tahu nak sharing apa. Okey. Okey, Dik, terima kasih. Nampak budak-budak muda hebat. Bisnes ni senang ya. Semua orang boleh join. Dia umur 22 tau. Dan sebenarnya yang join ni 12 tahun pun boleh join. Okey. Untuk sesi kedua kita mempersilakan orang apa ni? Puan, saya tak kenal orang ni. Puan Linda. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera bagi rekan yang beragama Islam. Saya Linda. Saya join bisnes ni pada 28 Disember. Tapi masa saya join tu, saya tak ada dikenal oleh siapa-siapa. Saya tengok dalam Facebook. Okey. Sebelum tu umur saya baru 19 tahun. Okey. Saya tengok dalam Facebook ramai sangat orang cerita pasal Tuan SL. Saya kata best sangat ke bisnes ni. Sebab saya ni bekerja dan saya ada bisnes sendiri dan saya ada buat multi level yang lain. Okey. So bila saya tengok dalam Facebook, banyak orang cerita pasal Tuan SL ni boleh buat weight lah, boleh jimat lah, apa semua. Saya pun buka website company. Saya cari siapa dekat situ, dia beri branch, service center dengan gym center. Saya terus call HQ. Tapi HQ kata you kena cari upline. Maksudnya dia kena cari sponsor punya ni lah. So saya pergi branch. Sebab branch yang paling tinggi ya. Bila saya pergi branch, banyak-banyak branch masa tu. Masa tu tak banyak, I think dalam 9 atau 10. Seorang je yang angkat phone saya. Saya call 111, seorang je yang angkat daripada Johor. Okey. Pertempuran pun. So, masa bila saya call, saya cakap macam mana saya nak masuk ni. Saya tanya dia macam-macam soalan. Dia kata, Linda, you daripada mana? I cakap daripada KL. Boleh tak you tunggu 3 hari, I turun KL. Di Johor So, I kata tak boleh, I tak sabar. I memang orang tak sabar. Cakap, pasal I nampak peluang. Okay. So, dia kata, you kena tunggu juga 3 hari. Okay. Dalam masa 3 hari tu, macam 3 tahun saya SMS dia, saya tanya dia macam-macam. Lepas tu hari ketiga, 3 hari dia turun, saya jumpa dia, saya terus beli 10 SIM card. Sebab saya dah ada orang yang saya nak masukkan. So malam tu dia bagi saya extra lagi 10, jadi 20 kad saya kena bayar dia, okay. So balik tu, dia bagi saya buku Sifu Mazlan. Saya baca buku Sifu Mazlan tu 2 kali saya baca buku tu sampai habis. Dan saya tengok Sifu buat, first month dia dapat RM59. Saya rasa macam RM59? Saya boleh buat lebih lagi ni kan. So saya baca, saya fahamkan betul-betul, baru saya start taja orang. Okay. So hari pertama saya taja, saya dah habis dekat 8 kad. Okay, 8 kad. Saya nak share kat sini, yang best business ni, sebelum ni saya buat MLM lain, saya tak boleh nak tolong kawan-kawan saya sebab satu, modal besar. Dan kalau you tak pandai ataupun you
tak tahu nak menggunakannya, memang you susah nak tolong orang. Kita dalam bisnes ni, kalau you boleh bantu orang dengan senang-senanglah you punya bisnes. Okey, so dalam bisnes ni saya boleh bantu orang. Dalam masa 3 bulan saya ada 2 downline yang dapat percuma umrah. Sebelum ni saya tak boleh bantu orang sebab saya sendiri nak dapat percuma trip pun saya pun teruk kena bekerja, kan? Jadi memang susah. So di sini cuma saya nak tekankan, kalau you nak start bisnes macam Major cakap tadi, you kena faham. Memang you kena faham. You tak boleh you tahu satu benda you terus share dengan orang, tak boleh. You pergi belajar. Bila you ada gagal, orang tanya pasal harga mahal, you kena tahu kenapa yang mahal, yang ni murah. You kena tahu semua tu. Kalau you tak tahu, you tak belajar, you memang susah. Dan saya di sini, kalau you all rasa ada masalah macam Linda, I tak boleh nak close orang, I boleh share dengan you apa tips I, kan? Macam mana you nak close dengan orang, macam mana you nak bagi diorang faham benda ni. Okey, lain tak ada, itu saja. Okey. Kita bagikan 1.50 untuk Linda. Pakar barangan plastik. Okey. Untuk sharing berikutnya, kita jemput seorang lelaki. Sahabat saya ni, dia ni dulu bekas penjual sayur dekat pasar Selayar. Dulu dia kata, dia cerita dengan saya lah, hari-hari kena bangun pukul 2 pagi, buat rutin yang sama daripada dia kecil sampai dah sekolah. Kemudian dulu dia mak dia yang buat bisnes ni, tapi sekarang ni tuan-tuan, dia dah pensionkan mak dia. Dia dah pensionkan mak dia sebab dia dah buat bisnes ni dah berjaya. Senang, mak dia dah di rumah, dia pun dah tak buat lagi bisnes tu. Dia nak bangun pukul berapa, dia cuma pergi Selayar tu untuk beli ikan saja kan. Okey, jadi untuk itu kita dengarkan kongsikan pengalaman daripada sahabat saya ni, saudara Rozaidi. Rozaidi ni untuk maklumat, dia dah berkahwin, anak dah 2 orang, dah berkahwin Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Okay, nama saya Rozaidi Sulaiman, berusia 33 tahun, sudah berkahwin 2 orang anak. Okay, hari ini dah banyak sharing, jadi saya ringkaskan. Memang saya seorang penjual sayur di pasar Borosaya dulu, ini bukan lagi okay. Saya berkecimpung dalam bisnes ni selama setahun dan alhamdulillah, seperti apa yang Meja Pandia tadi cakap, saya sudah berjaya memberhentikan mak saya daripada bekerja. Dengan hasil komisen Tone Excel, saya buat satu akaun untuk mak saya buat akaun untuk saya dan isteri saya. Alhamdulillah, kami nampak tak ada bisnes yang sebelum ni kami buat, sama ada multi level ataupun jual sayur, takkan dapat apa yang saya dapat hari ini. Maksud saya, apa yang saya lalui. Kalau orang lain bisnes dia besar-besar, itu saya tak tahu. Okay. Saya dah ikut arwah bapa saya berniaga daripada saya kecil. Saya tidur di pasar, saya hidup di pasar. Saya mencari peluang. Saya keluar modal macam-macam multi level. Tak sangka modal yang serendah RM90 hari ini, saya boleh kumpul aset lebih RM100,000. Saya bukan cakap saya hebat, tapi saya nak buktikan betapa hebatnya Tone Excel yang dicinta oleh Mr. Nelson, yang dibawa oleh Tone Group. Saya minta bagi satu tepukan yang paling hebat. Yang saya tak jumpa lagi di luar sana, yang mana semua orang boleh dapat seperti
Kalau tak macam Tuan Mazlan pun, kalau dapat 10,000 macam saya, siapa nak bagi? Saya jumpa anda di puncak kejayaan. Kita bagi satu tepukan gemuruh untuk saudara Roslani. Okey. Yang ini ni kita nak ikut perkongsian terakhir. Orang yang saya akan tampilkan sebentar lagi adalah orang yang telah banyak berjasa pada saya. Saya ingat tahun selamat ni 28 Julai 2013. Okey. Pada masa itu saya terima satu SMS ajak join business ni, modal ni, dapat pergi bla 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 bla. Pada masa itu saya dah tak nak buat bisnes lagi dah. Saya dah habis gantung-gantung ribu join bisnes yang cepat nak kaya. Okey, saya banyak macam-macam bisnes saya buat. Daripada tolong isteri, jual tudung, buka gym, macam-macam. Macam-macam lah ceritanya. So saya dah tobat tak nak join. Tapi sebagai seorang Islam, selepas sembahyang saya berdoa pada Allah, temukan saya satu bisnes yang modal. Lepas dah cuba modal 20,000 ni tak berjaya, saya berdoa lepas sembahyang, temukan satu bisnes yang modalnya bawah RM100, dapat ibu-ibu. Saya selalu cerita benda ni kat orang. Masa saya berdoa, tuan-tuan, saya pun tak confident dengan doa saya. Sebab tak mungkin. Ini doa macam nak kahwin dengan puteri lah. Lebih kurang macam itulah. Dalam muka tak handsome, dah tua nak kahwin dengan puteri kan. Lebih kurang macam itulah minta doa. Lepas tu pada tu bulan puasa. Lepas tu saya doa. Saya ingat SMS daripada seseorang ni lah. Cerita tu. Saya masa tu lepas terawih. Lepas terawih saya ingat lagi. Pakai jubah warna rupa. Dengan pakai jubah, saya bawa isteri saya pergi rumah orang tu. Saya sampai kat rumah diorang tu, orang semua tengok saya pakai jubah. Walaupun ada lah 2-3 orang. Dia cerita dengan saya tak lama lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. So kalau tuan-tuan tengok apa yang saya present tadi tu, semuanya ilmu-ilmu daripada dia lah. Maknanya kalau tipu saya, tipu lah dia. Ibarat macam itulah. So 8 perkara ni adalah idea daripada wanita hebat ini. Jadi saya secara pribadi nak ucapkan, kerana dialah saya berada di sini, saya pun tak sehebat dia. Income pun belum. Cuma income, tentang income, saya tak boleh beritahu berapa income saya. Saya dalam meja askar 32 tahun. Nak declare income saya per Excel sudah melebihi income meja saya 30 tahun. Income tu kena kerja jadi askar, kena jadi kuli lah 32 tahun. Yang ini kena buat 28 hari lama ni baru kena tahun. Dah lebih daripada gaji meja. So tak tahu lah. Tapi sekian nak beritahu. Orang lain semua gantung ribu kita ni baru cedak-cedak gigi. Okay. Jadi wanita yang saya akan tampilkan tuan-tuan ni, dia adalah wanita multi jutawan dekat saya kat lama dulu. Okay. Untuk tidak membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan multi jutawan Kak Ja. Bagi kata-kata dulu, tuan. Terima kasih meja. Biasa meja cakap? Oh, sebenarnya lupa nak cakap. So kita hanya merancang, tapi kita makin tinggi. So kita buat keempat itu merancang. So kita so sebab tu saya boleh katakan kita kena merancang kehidupan kita. So orang yang tak buat selamat hidup, orang yang tak merancang kehidupan dia, you faham mati sebelum ajar. Kadang-kadang kat Japan special coaching bila kat tanya mereka matlamat hidup kan, ada yang ke pause kejap tau. You be surprised tau, ramai orang tak ada matlamat hidup tau. Kebanyakan daripada kita orang biasa-biasa, sebab tu kita entah jadi orang biasa-biasa. Kita hidup hanya mengikut arus kan. Orang pergi belajar, kita pergi belajar kan. Orang masuk universiti, kita masuk universiti. Orang kerja, kita kerja kan. Okay?
So kita macam orang biasa-biasa lah. Sebab tu kebanyakan orang biasa-biasa kan, mereka end up kehidupan mereka biasa-biasa saja. Itu apa? Yang tak cukup duit tu kan. Okay? So tapi kita orang luar biasa tak begitu. Orang luar biasa kan, orang yang nak berjaya, orang yang minda jutawan, kita hidup menentang arus. Okay? So inilah perkara pertama yang Kak Jah nak share kat sini kan. Nak jadi orang yang berjaya kan, kita kena menentang arus kan. Contoh macam ni kan, orang biasa-biasa waktu begini pergi shopping kan, ataupun tidur kan. Tapi kita orang luar biasa, kita tak macam tu kan. Kita datang ke masjid ilmu. So bila you sempatkan di dalam kepala you kan, you akan relax datang pada situ kan. You akan relax datang hari Rabu preview, datang hari Ahad ke preview kan. You tak rasa beban kan. Sebab kalau tidak, you akan rasa beban datang hari Rabu, datang hari Ahad kan. Okay? Sebab orang biasa-biasa memang macam tu. Tapi kita orang luar biasa, kita begitu ya. Kita menentang arus ya. Jadi biasanya Kak Jah sharing, Kak Jah akan cerita pasal kekuatan bisnes ni. Kak Jah rasa tak perlu Kak ceritakan sebab meja penerangan ni memang super kan. Lengkap. Kak Jah notice dalam ni sebenarnya ramai yang dah join kan. Tadi meja tanya siapa yang belum join kan. Tak ramai yang angkat tangan kan, dalam 10 orang ni. Jadi siapa yang dah join angkat tangan? Siapa yang dah join angkat tangan? Korang yang tengah-tengah ni apa? Join bentak, tak join bentak? Jangan jadi tengah tau, bahaya. Kan? Okay? So orang Malaysia ni kan memang tu, bagi tanya memang tak suka angkat tangan kan. Okay? Tanya join pun tak angkat tangan, tak join pun tak angkat tangan kan. Itulah Kak Jah nak marah ni kan. You all ni suka lah buat Kak Jah punya mulut lari kan. Okay, elok I tadi kan. Sekarang ni I nak marah lah kan. Siapa dalam di dalam bilik ni, tak kira soalan apa pun Kak Jah tanya, tak angkat tangan. Korang angkat tangan tu? Tak ada. Tak ada orang angkat tangan. Tak apa meja. Yang terakhir ni kalau orang tak angkat tangan, kita sama-sama doakan Okay. Siap kau ni. Siapa dalam bilik ni yang minat buat duit? Kau angkat tangan. Bagi dia bukan kepala. Kau dah di sini. Macam duit tak je lah korang ni. Hanya jalan lain warriors ya. Hanya buat lagu redah kat tangan Okey. Kak Jah nak share satu ilmu kan. Sebab Kak Jah terkesima sekejap bila waktu tu tanya Kak Jah, dia tak puas hati Kak Jah. Sebab Kak Jah kata income Kak Jah bulan pertama RM4,000. Tak percaya. Sebenarnya kalau BSZ lah sebenarnya tak bukan RM4,000. Angka sebenarnya dah RM3,900 berapa ringgit lah. Kak Jah genap lah kan. Kak Jah tak adalah tulis. Kalau Kak Jah kata income Kak Jah RM8,000 tu adalah RM7,900, RM17,000 tu lah RM17,200. Adalah Kak Jah genap lah kan. Genapkan pun je isu. Takkan nak apa kan. Jadi boleh berjaya Kak Jah sponsor berapa orang bulan pertama? Kak Jah kata Kak Jah sponsor 50 orang. Bulan pertama 53 macam je lah kan. So dia balik dikira tau. Balik dikira 50 orang. Kau dapat fast track RM20 kan. Kau mesti RM1,000. Macam mana Kak Jah kata income Kak Jah RM4,000? Dia tak faham hati ya. So hari ni Kak Jah nak dedahkan rahsia Kak Jah. Macam mana Kak Jah boleh buat cepat? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Okey ya. So selalunya I tak dedahkan ni. Tapi bukan I buat rahsia, tapi terlepas pandang kan. Rupanya ada orang yang betul-betul nak tahu kan calculation kan. Okey, calculation dia. Okey. Dedahkan Kak Jah. Dedahkan Kak Jah. Korang ni buat puasa kan. Apa Luqman kan? Okey. So bulan pertama Kak Jah, boleh tahu nombor handphone Kak Jah? nombor handphone Kak Jah. Oi, nak dating kat belakang lah. Macam orang kan. Haji betul kan? 019-310-5171. Boleh kau Kak Jah, boleh tanya Kak Jah dengan syarat. Soalan dia hanyalah yang tiada dalam buku saja. Kalau bertanya pada dalam buku siapa kan? So semua Kak Jah punya direct pun tahu. Meja pun direct, tanya Kak Jah nak tanya boleh. Tanya apa yang tak ada dalam buku. Dia setengah jam tu, tak pun Kak Jah semua jawapan dah cukup kan? So orang yang pemalas nak baca memang tak boleh berjaya kan? Minta maaf lah. Ciri-ciri orang yang berjaya, you mesti rajin baca kan? Bukan tebal pun bukunya. Masa kita belajar buku lagi tebal kan? Sejarah, geografi
kerja lagi macam-macam kan. Bisnes ni buku di tempat mana? Kan? Ni je kan. Apa malas nak baca kan? Minta maaf lah. Siapa yang tak kata buku kan, memang tak ada harapan lah orang nak percaya kan. Okay? So minta maaf orang puasa dah kena maaf kan. Tak apa, nanti hari kita maaf Alright. So macam mana Kak Jah boleh dapat income yang tinggi kan? Kak Jah cerita kat sini, nak tahu kan? Special coaching percuma Bulan pertama semua orang tahu income Kak Jah 4,000 kan? Bulan kedua 8,000, bulan ketiga 17,000, and then bulan keempat 23,000, bulan kelima 32,000. Sekejap, saya tulis kat sini lah, panjang sangat Sorry sebab nak cerita betul-betul ni. Macam mana cara nak dapat ni? 4, 8, 17, 23, 32, 45, 57, 78, 125, 184. So bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Kak Jah bulan Mei dan ni lah bulan Februari. Lepas ni tak declare income Kak Jah terus terang lah atas tujuan keselamatan keselamatan dari Kak Jah dan family dan juga dari penyampaian. Gimana sih Okay, macam mana Kak dapat 4,000 ni kan? Okay, Kak Jah 50 lebih. Ini pun Kak Jah 50 lebih. Ini pun Kak Jah dalam 70 lebih. Ini pun Kak Jah 100 lebih kan? Pasal tak ada orang tepuk tangan yang buat terkesima boleh nak kerja kan? Okay. So sebab Kak Jah join, Kak Jah terus tanya si Mazlan. Bila kita join kan, kita jangan bodoh sombong kan. Walaupun Kak Jah daripada network marketing lain, income dah pernah mangka 160,000, masa Kak Jah join tu, income semua Mazlan baru 20,000 lebih. Kalau ikutkan Kak Jah pandang dia kan, kau income 20,000 lebih takkan nak belajar macam kau kan. Tapi tidak, Kak Jah tak macam tu. Kak Jah rendahkan diri Kak Jah kan. Sebab Kak Jah baru dalam perniagaan ni, so Kak Jah bertanya dengan orang yang dah lebih ahli kan. So please kalau kita nak berjalan perniagaan ni kan, bukan hanya perniagaan ni, juga perniagaan lain kan, dalam hidup kita sebenarnya kan, kita kena ada satu sikap yang sangat penting. Yang ini Kak Jah dapati rahsia kejayaan Kak Jah. Baik Kak Jah kerja makan gaji dulu, memang Kak Jah naik jadi top manajemen yang paling pantas sekali, manajemen kan. Wanita yang paling pantas, paling muda, top manajemen. Bila Kak Jah buat program MLM sebelum ni pun yang paling pantas kan, paling berjaya jadi marketing tahun bercepat. So di sini pun Kak Jah pecah rekod. So apa persamaan ketiga-tiga tempat ni, baik kerja makan gaji, bisnes sebelum ni dan bisnes ni, Kak Jah ada satu sikap, minta maaf bukan nak puji diri, tapi Kak Jah rasa inilah kenapa Kak Jah berjaya, tak lain tak bukan Kak Jah ada sikap teachable. Teachable ni maknanya apa? Boleh diajar. So Kak Jah dengar saranan orang yang tak percaya. So kalau anda nak percaya dengan cepat, mudah, dapat banyak, so anda kena teachable. Anda dengar saranan upline anda, bukan semua upline upline anda yang tak percaya dan dia buat ikut cara yang betul So ini sangat penting upline yang tak percaya dan buat ikut cara yang betul, dia dengar saranan dia Raja adil, raja disembah, raja zalim sama isteri So si Mazlan kata pada Kak Jah kan, taja berapa orang? 400 orang. So beliau buat dalam masa 2 tahun, 24 bulan. So Kak Jah kata, okay, I want to beat this record. Because dia tak ada pengalaman kan. Kak Jah ada pengalaman sebagai dah mati jutawan. Takkan Kak Jah tak boleh beat dia punya record. Okay, if he without experience can do in 2 years, I want to beat his record. I want to do it 1/3 faster daripada dia. So daripada day one Kak Jah dah tetapkan matlamat. Kak Jah nak buat 1/3 lebih cepat daripada dia, iaitu dalam masa 8 bulan. So 4 bulan yang pertama Kak Jah all out, kerja gila-gila G1B1, gila satu kali, bodoh satu kali. Bila Kak Jah kata gila tu, maknanya bukan gila betul-betul. Siapa nak gila kan, okay? Maknanya kerja gila-gila lah kan. Dan bila Kak Jah kata bodoh tu, bukan dia bodoh betul-betul. Maknanya dia tak ada ilmu, tak ada ilmu pergilah belajar kan. So bukan gila betul, bodoh betul So G1B1, 4 bulan yang pertama Kak Jah buat all out. So 4 bulan yang seterusnya Kak Jah buat tak adalah all out sangat, sebab Kak Jah dah sibuk sibis Kak Jah punya group. Jadi Kak Jah kena bagikan masa. Dulu Kak Jah kaja je. Bila group Kak Jah dah ada, Kak Jah bagikan masa antara menaja dengan sibis group. So lebih kurang pada bulan ke-5 ke-8 Kak Jah saja lebih kurang 20 hingga 30 orang every month kan, lebih kurang. So total dalam masa 8 bulan Kak Jah menaja 400 orang. Itu exact bukan 400 orang sebenarnya,
90 something lah. Okay, again Kak Jah kenakan lah. Nanti ada orang petikai pula kan. Okay, so Kak Jah pada masa 8 bulan kan. So ini formula dia. Okay, kat sini yang syok je kan, dia tak ada paksaan tau. Dia kat ni Sifat Mazhab masa 2 tahun, Kak Jah buat 9 bulan. So you, tu berapa pada you kan? You nak buat lama bercara ikut Kak Jah, nak buat 7 bulan boleh, 6 bulan boleh. You nak buat setahun boleh, you nak buat 3 tahun boleh kan? So ini yang best tau, tak ada pressure. You yang bisa ditentukan berapa you nak, how fast you want kan? So jangan pula attention pula. Kalau mak, you nak tajuk 40 orang masa 9 bulan, no. Kalau you rasa you boleh tajuk 10 orang kan, sebulan, so setahun dah 120 orang. So 2 tahun dah 200 lebih kan? So ikut you punya pace. Cuma baik aja kita dah jumpa nombor emas ni kan. Kalau kita boleh gali guna cara yang cepat, mudah, dapat banyak, kenapa nak gali guna tangan? Kita gali lah guna traktor kan. Biar you nak cepat kaya ke nak lambat kaya? You nak dapat banyak ke nak dapat sikit? Banyak. Nak macam mudah ke cara susah? Dah tahu dah jawapan dia. So Kak Jah share cara cepat, cara mudah, cara dapat banyak. Tapi tiada paksaan. The choice is yours kan. Okay? So ini dia. So apa yang kita kena buat dalam bisnes network marketing kan? Mana-mana network marketing lah. Kerja kita adalah 4S ya. 4S iaitu kita schooling, belajar, kita schooling untuk buat 3 perkara ya. Schooling untuk nak sponsor, mana menaja lah nombor 1. Dan kita service group kita. Dan lepas tu kita selling. Ni semua network marketing 4S kerja kita ya. Schooling, sponsor, service and juga selling. Kita sangat beruntung kan. We are the only network marketing yang tak payah nak buat selling kan. Kita tak pernah jual apa-apa sebab kita sponsor je orang kan. Bagi dia SIM card, lepas tu kau nak top up, kau jangan cari aku, kau pergi tempat-tempat lain kan. So actually kan, point ni kan, kita pukul habis semua perniagaan atas muka bumi ni, baik perniagaan konvensional atau perniagaan network marketing, di mana hanya buat 3 saja. So basically kita punya kerja 2 lah, iaitu sponsor dengan servis. So kita belajar, kita schooling ni untuk buat apa? Untuk buat 2 perkara, sponsor dengan servis. Jadi Kak Jah nak bagi tahu, kalau you nak buat cara cepat, cara mudah, cara dapat banyak, mahirkan kedua-dua ni, iaitu sponsor dan servis kan. So ambil ilmu cara nak menaja dengan cara yang betul kan, cara yang efektif, efisien. Ambil ilmu cara nak servis dengan betul, efektif dan efisien kan. So hanya ni sahaja kan. Jadi kalau Kak Jah atau anda sponsor 400 orang ni bagus kan, sponsor orang bagus, dapat 400 orang kan dalam masa yang singkat. Tapi kalau bahagian servis tak bagus, tak berlaku duplication, tak ke mana juga income anda ya. So please ya, tak ajalah 1000 orang pun tapi tak duplikasi, tak berlaku, tak ke mana ya. So sampai bila you boleh belanja? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, akhirnya you tercungap juga kan. Okay, benar kan? So sangat penting, business network marketing adalah business duplikasi ya. So that's why you kena sponsor dan you kena service ya. Cuma again, inilah kekuatan Tuan Asset, kita punya bahagian servis tu tak teruk sangat. Kalau business network marketing kan, nak servis group seksa kan, nak cerita pasal produk kan, ada 3 bulan tak habis lagi nak cerita pasal produk punya features, benefit kan. Okay, so kita kan cerita pasal produk, tunjuk je ke orang, produk kita singkat 2-3 saat pun bangla Indo Nepal faham apa kita punya produk kan. So kita tak payah spend time nak cerita pasal produk kan. Alright, so jangan kita servis kita kat sini hanyalah sangat minimum kan. Tapi inilah kesilapan ramai orang yang Kak Jah nak share kat sini dah setahun lebih perniagaan ni. Ramai orang ambil mudah bagian servis ni, mereka langsung tak servis grup dia kan. Sebab tu duplikasi tak berlaku. So you jangan buat dua-dua ni kan. Yang pertama Kak Jah panggil apa tau? Yang pertama Kak Jah panggil ibu lipas. Tahu tak ibu lipas? Ibu lipas ni ibu lipas kan, gambar corporation. Apa? Macam mana ibu lipas? Kaki banyak kan? Ibu lipas dia tahu anak je kan. Beranak. Tapi dia tinggalkan anak dia kan. Ada yang mati kena pijak ke orang kan. Mati kena pintu lah kan. Mati macam-macam lah. Itu ibu lipas. So kita jangan jadi ibu lipas.
tahu beranak, tak tahu jaga kan. Ada satu lagi dia ialah ibu gajah. Ibu gajah belalai dia kan. Belalai dia punya gajah lah, tak kecil lagi gajah kan. So ibu gajah ni dia beranak tak ramai kan. Beranak berapa? Habis 2 ekor kan. Beranak 2 ekor je dia belai betul anak dia kan. Okey. Belai baik punya, servis baik punya grupnya kan. Sampai nak pergi rawang, pergi bantu ke bantu ke Putrajaya, pergi Gombak kan. Itu pun jangan rakan-rakan. Itu namanya membontoti daunai kan. Itu semua kerja tak suka banget bahasa ni kan. Itu semua kerja berlaku di rakan-rakan. So jangan sebut cuma taja ini, taja ramai. Taja tinggalkan mati. Ini taja tak ramai. Tapi pergi membontoti kan daunai je kan. So dua-dua ni tak bagus kan. So ilmu yang Kak cakap ni bukan dari Kak Jah tau rakan-rakan. Semua yang Kak Jah sampaikan ni kan adalah ilmu daripada si ibu yang hebat. Kak Jah punya pengalaman sebelum ni kan di network marketing lain. Si ibu Kak Jah bukan sebarangan orang. Icon Industry Network Marketing. Seluruh network marketing tu dia adalah icon kan. Okay, so Kak Jah dapat ilmu pada dia. Kak Jah dapat ilmu daripada Presiden syarikat yang 20 tahun pengalaman network marketing, yang 17 tahun Maaf pasti kan. Dan juga daripada pengalaman Kak Jah bekerja pakai gaji selama 20 tahun. So apa yang Kak sampaikan sini is a proven ilmu, proven system, bukannya try and error kan. Okay. So kita jangan dari dua-dua ni. Ibu lipas pun jangan, ibu gajah pun jangan. Kita jadi yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni apa antara ibu lipas dan ibu gajah? Ibu ayam kot. Tak tahu lah. Ibu ayam lain cerita kan. Manusia lah. So apa yang kita kena buat? Kita taja mereka. Okay, tak ilmu ni? Are you with me? Yes. Okay, sebab kebanyakan orang dah join. So Kak cerita sikit yang sama je. You apa menyampah juga kan. Sebab biasa. Alright. So kita jadi yang tengah ni. Di mana kita taja dan kita servis mereka sikit. Jangan servis macam ni tau. Servis sikit je kan. Servis sampai mereka pandai. Once mereka dah pandai, biarkan mereka buat. Jangan membototi mereka sampai ke bawah-bawah tu. Dan jangan langsung tak servis mereka. So kita dekat tengah-tengah ni jangan jadi ibu lipas, jangan jadi ibu gajah. Kita jadi ibu manusia kan. Okay. Alright. So apa yang ramai orang tak tahu apa benda servis kena buat. Tahu tak apa benda servis kena buat? Halo, ada orang kat sini tak? Okay, tahu tak apa dia servis kena buat? Nak tahu tak? Ramainya. Banyak yang kau tak tahu. Sebab tu lah gitu kan. Okay, tak apa kan. Sebab tu nak beritahu kan. So datanglah special coaching Kak Jah. 4 jam solid Kak Jah bagi kan. 20 tahun pengalaman kerja makan gaji, 5 tahun sebagai multi-millionaire kan. Dapat input daripada sibu-sibu hebat. Semuanya Kak Jah compactkan, Kak Jah kompreskan bagi 4 jam solid kat you kan. You takkan jumpa multi-jutawan bagi kursus RM90 je. Kak Jah baru je habis belajar kan pasal internet ni. Kak Jah bayar RM8,600 ringgit. Azizi Ali tu Kak Jah pergi personal coaching dengan dia. Kak Jah bayar RM15,000, RM18,000 dia kan. So Kak Jah baru jumpa kawan Kak Jah. Dia kondak khusus MPS je kan. Dia kondak 6 jam ni RM250. Dia tak tahu bukan jutawan pun kan. So sangat murah lah ilmu yang Kak Jah nak bagi ni. Tapi dia punya ilmu sangat tinggi nilainya. Sebab tu bila kadang-kadang RM90 tu orang tak appreciate. Mungkin lepas ni bos saya letak RM9,000 lah kot. Baru dia appreciate nak datang khusus tu kan. Okay. So apa ni? Okay. So apa ni maksud servis? Sponsor. Okay, dalam tu Kak Jah akan cerita macam mana teknik sponsoring semua sekali. Offline, online kan. Okay. Macam mana offline tipu ke, you ada flyers ke, you pergi ke organisasi ke kan. You iklan tampal ke apa semua kita cerita. Dan online pun akan cerita kan. Semua akan cerita lah pasal Facebook, pasal apa, blog, website apa semua kan, YouTube apa semua kan. Okay, email apa semua kita cerita kan. So banyakkan orang suka datang belajar bahagian sponsoring. Macam Kak Jah kata, di daerah sponsoring pun bahagian servis you buy dekat mana kan. Tapi of course mula dia ada sponsor dulu kan. So ada setengah orang dia ada natural talent, dia tahu nak buat. Tapi majoriti orang dia tak tahu sebab kebanyakan orang dia tak pernah buat kan. So dia kerja pakai gaji. So Kak Jah akan guide you. This is a proven ilmu kan. Bukannya try and error ilmu kan. So follow saja. So itu bahagian sponsor. Bahagian servis ni, Kak Jah bagi tahu bahagian servis ni. Servis ni bukan susah sangat. Macam Kak Jah kata, jangan servis grup sampai ke bawah-bawah kaum itu memang itu membuat tidak right. Servis simple saja. Di mana bila you punya new downline join, you buat onboarding dengan dia. Ini Kak Jah panggil onboarding. So Kak Jah siap ada onboarding document.
Kalau grup gajah semua ada onboarding dokumen. Bukan grup gajah pun nak onboarding tu pun tak ada masalah. So kita guide kita punya grup siapa ada onboarding dokumen? Siapa ada onboarding dokumen? Pagi tak ingat. So kita guide. Daripada day one, kita jangan benarkan kita punya new downline spoil dia market. Tak apa-apa dia buat cara dia kan. Dia langgar dinding, masuk gaung kan. Itu langgar dinding, masuk gaung, kecewa kan. So kita akan bagi terasa siap. Kau jangan langgar tu, itu dinding kan. Kau jangan lalu sini, ini gaung kan. So baru kita bagi guide kat dia. So kita bagi guide dia, ini cara nak buat. So kita go through the onboarding document kan. So apa dia kena baca dulu sebelum start. So normally kalau Kak Dah mengajar orang, first day Kak Dah tak bagi dia start. Tak bagi dia mengajar orang lain. First day tugas dia adalah baca buku Syifu Mazlan, ini wajib. Bagi semua orang yang join, ini adalah buku wajib Syifu Mazlan Abbas kan. Baca buku ni kan. Baca website syarikat, website Gajah, website Syifu Mazlan kan. Dan website siapa-siapa rakan yang spend one day membaca kan. Okey, lepas tu lengkapkan tools dulu kan. Tools dia SIM card dan juga set tools kan. Dan baru kita start menaja kan. Sama ada you nak datang ke preview atau you buat tabletop. Sebenarnya rakan-rakan, bisa kita ni sangat mudah. Kita boleh suka seorang kat tabletop je kan. Kita boleh suka seorang dekat tabletop saja kan. Tapi ini kita kena ingat tau, ramai orang ambil mudah. Sebenarnya rahsia network marketing ni, business network marketing sebenarnya adalah bisnes semangat je kan. Network marketing adalah bisnes semangat. Dia tak sama dengan bisnes konvensional. Sebab you lebih banyak bisnes konvensional. 30,000, 300,000 you loan bank kan. You bayangkan kalau you loan bank 300,000, hari Senin hujan lebat pun kan. You malas ke apa semua, you tetap bangun, tarik selimut, pergi buat kan. So apa? Hutang bank 300,000 kan. Nampak tak? So ada tak orang yang buat bisnes konvensional yang malas nak bagi bisnes dia? Tak ada. Sebab dia berhutang macam kan. Tapi bisnes kita modal berapa? RM90 je kan. So kalau hujan sikit tak payah hilangkan kan. Okay. So kita punya bisnes ni, kita network marketing adalah bisnes semangat. Sebab tu sangat penting. Memang kita boleh terus orang kat tabletop, tak dinafikan. Tapi sangat penting sekali-sekala kena datang ke preview. Bila datang ke preview kan, you jumpa dengan orang-orang positif. Semuanya orang positif kan. So bagi temukan kepada anda semua. So datang berkenalan dengan geng-geng, ambil nombor telefon, nombor semua kan. Okay. So kita bersama boleh tengok environment kan. Tengok sharing, tengok apa ni, tengok yang grup UIA kan, student kan. Dulu tak dengar cakap dulu kan, si Pali Naim tu. Kena basuh dengan Kak Jah sebenarnya, kena basuh dengan Kak Jah okey lagi kan. Kak Jah ni nenek dia. Dia kena basuh dengan mak tiri dia, dia tak tahan tu. Pakcik Zaimah Pakcik Zaimah selalu basuh dia, kau-kau punya. Kalau kita tu macam kadang ada schedule kan. So, tu ada sedar sikit kan. So kadang-kadang Kak Jah bagi part dekat Pakcik Zaimah kan. Alright, so dia apa perbezaan Naim dengan Bali? Simple je tuan-tuan, macam Kak Jah beritahu tadi. Dia ada satu sikap, iaitu dicuba. Mula-mula dia tak cuba lah, cakap terang. Tapi lepas kena basuh, dia tercuba. Tapi ramai orang kita kan, especially yang umur dah 30 lebih ni, 40 lebih ni kan, lepas kena basuh pun tak tercuba lagi kan. Masuk dalam washing machine tu baru kan, dia letak keluar sikit kan. Okay, so service yang kita kena buat ni, tak teruk sangat rakan-rakan kan. Kita kena basuh. Yang pertama, kita buat onboarding. Yang kedua kan, ini Kak Jah punya style. Sebab orang tu baru join, dia pada talent. So Kak Jah bagi dia satu talian hayat. Ini yang Kak Jah kata, jangan memotong tidak online. Satu talian hayat, buatkan satu tabletop untuk dia. Kak Jah kata, okey, CPU baru, you tak talent, you buat appointment dengan kawan you, I tolong you sekali je tau. Okay? So ini dia, jangan tolong banyak kali. Saya kata, dia buat appointment kat Gombak, you pergi, dekat Batu Bukit, you pergi, kat Rawai, you pergi, Putrajaya, you pergi kan. Tak lah you buat tolong untuk dia, dia dapat pasal RM20. Kemana level yang kedua, you dapat 3%. Kalau dia top up RM30, 3% apa? RM90 je kena dapat. Okay. So pakai minyak, RM90 minyak apa semua tu. So bukan kita berkira, ini fakta bisnes kita. So kita memang kena servis grup kita kena bantu, tapi pada. So I offer satu talian hayat. So mereka buat satu appointment, Kak Jah tolong buat tabletop dengan dia sekali kan. I kata you tengok, dan you boleh buat sendiri kan. So Kak Jah harap you nampak ya, kena servis grup tapi jangan servis yang terlampau sangat ya. Dan yang ketiga, simple saja kan, iaitu apa dia tadi, lupa lah. You buat onboarding and then you bagi talian hayat. Dan yang ketiga, you jawab apa-apa pertanyaan mereka kan. So bila downline you call, you angkat. Bila downline SMS, you respon kan. Okay? Tapi again, Kak Jah tak manjakan mereka. So
So mereka bertanya Kajah kadang-kadang tak pergi jawab straight to the point. Kajah kata okey, baca buku slide ni. So I nak galakkan mereka baca. Jarang bagi straight to the point. Kajah macam mana nak tanya baki, itulah soalan yang akan menyenaikkan darah Kajah kan. Okay, baca buku sekian ni kan. So normally I akan bagi dia panduan untuk cari jawapan tu. I tak terus jawab kan. So you kena buat macam ni. Sebab apa? Kalau you start layan dia kan, monkey see, monkey do kan. Nanti besok dia tak ada orang. Dalam depan tanya dia layan kan. Lama-lama you seorang tanya okey, 10 orang tanya okey, 100 orang tanya okey. Bila grup besar, beribu orang tanya you, mau you off you punya handphone So you do it right first time So kalau mereka tanya, semua mereka refer buku. So inilah 3 perkara yang kita servis grup kita. Bukan susah sangat. Buat onboarding dalam setengah jam. Jangan buat sampai 2-3 jam. Sampai lebih-lebih kawan tu kedai mamak kan. No. Jangan tajuk orang 1 jam kan. Lepas tu onboarding lagi 1-2 jam kan. Sampai pukul 2 pagi kedai mamak. Itu semua kerja-kerja membunuh tanpa niat. So kita kena tunjukkan bisnes simple santai. Kita buat kita buat setengah jam, kita buat onboarding setengah jam, dah let's see, share hand, kita pergi next one, next appointment. Sebab kalau boleh satu hari kita jumpa 3 orang kan, satu hari jumpa seorang, kita nak kaya kan, okay? So itu kadang-kadang tak susah sangat. Bahagian servis dan juga bahagian sponsor. So servis ingat balik, ada orang balik, hanya buat onboarding setengah jam, bagi dia satu tanda aja, jangan banyak-banyak dan juga you jawab kalau nak tanya apa-apa. Dan yang akhir sekali, inilah ramai orang terlepas pandang, bisnes yang marketing ni ialah bisnes semangat dan bisnes yang marketing ni dia bisnes environment. You kena ada happening. That's why you kena datang ke preview, nampak happening, sambutan bertua orang berjaya semua kan. So you gunakan kekuatan orang lain tau. Jangan guna kekuatan you. You memang boleh buat group meeting kawan you, dengan group you, especially ada setengah orang tu jemput dia tiada cakap. Tapi ni lah kesilapan orang yang macam ni tau. Dia ingat dia sendiri yang akan control group dia. No. Kak Jah dulu kan, ini rahsia Kak Jah. Macam mana Kak Jah boleh berjaya dengan cepat, mudah dan banyak. I tak pergi baca ilmu pada my upline dia. I pergi my sideline baca ilmu pergi. Kan? Okay? Sifu lain pun I pergi. Bawa group I sekali kan. So baca ilmu, kita attend semua kan? Okay? Kita attend semua. So bila gunakan kekuatan orang yang berjaya. Jangan hanya gunakan kekuatan kita kena teamwork. Kalau you gunakan kekuatan you mungkin tiada cakap. Tapi you kena ingat, tak semua orang you tiada cakap macam you. So mereka perlukan kekuatan orang lain kan? Okay? So di sini orang yang berjaya semua orang tahu, yang tak terbukti yang ikan nama kita adalah Sifu Mazlan dengan Kak Jah. So bila Sifu Mazlan buat apa-apa, contoh gunakan website dia kan? Gunakan dia punya buku, gunakan dia punya CD kan? Macam Kak Jah pada website, Kak Jah pada buku kan? Dan Kak Jah buat special coaching. So gunakan kekuatan pihak ketiga. Jangan you sendiri-sendiri kan? Nak servis group you tu je kan? Mungkin tak So inilah yang keempat, servis group yang di mana yang keempat ni, you tak payah lakukan. Pihak lain yang lakukan. So di sini biar Sifu Mazlan dengan Kak Jah buat kan? Kami complement each other, masing-masing ada kekuatan kan? Sifu Mazlan bantu dengan cara dia, Kak Jah bantu dengan cara Kak Jah. So nampak tak So saya harap ini saja perkongsian Kak Jah, jelas. Semua dah dapat ilmu ini okay? So Kak Jah harap kan? Lepas ni jangan ada yang masih lagi buat silap buat dua-duanya dengan dia you kena main dua-dua ni. Main satu tak ke mana main dua-duanya. So kena buat dengan tools. So ini tools yang wajib dan semua orang kena ada, iaitu buku Sifu Mazlan dan juga buku table buat express Kak Jah. Ini yang wajib So table buat express ni untuk you buat prospecting. Once you dah join, you bagi buku Sifu Mazlan. So buku-buku yang lain ni pun bagus sudah ini top secret ni kan. Mentang-mentang lah dia top secret aja kan. So kat bawah tu ada macam-macam buku kan. Belilah ikut you punya preference top secret ke tak top secret ke, beli semua So kalau Kak Jah ni you I cakap tentang I akan beli semua buku kat bawah tu kan. Semua version akan beli kan. Okay? So you baca. So ilmu ni tak mana dia akan kat you kan. Tapi ini dua buku wajib dia kena ada lah Right? So beli semua CD, buku semua kan. Ada berapa ringgit je kan. Kita bercerita pasal income 5-6 angka kat sini kan. Okay? So jadi rakan-rakan, Kak Jah harap kita dah buat bersama dengan Kak Jah dah setahun ni kan. So yang sampai dah menikmati hasil dia. So Kak Jah yakin sangat yang dah berjaya tu, Kak Jah yakin sangat raya mereka tahun ni tak sama seperti raya-raya yang terlalu right?
Bila kita berjaya, kita tak berjaya seorang-seorang, kita berjaya membawa bersama rangkaian kita ya. So tadi penjual saya pun nak beli motor RM90,000 okey. Abang Syed tadi kan, Abang Balik pun kan, income pun dah lebih daripada 30 tahun kan. Student yang terlampau kita ni pun dah beli kereta sendiri kan. Dah beli I tahu dia dapat 3 account dia dapat pergi umrah Naim So 3 account kali 4,000 dia dapat RM12,000 kan. So bayangkan student pun ada simpanan 5 angka dalam bank dia. So yang bukan student ni dah kerja 10 tahun, 20 tahun, ada tak simpanan 5 angka dalam bank dia kan. Kalau tak muhasabah kita lagi tak tahu kan. So I tahu paling belikan mak dia, rantai emas semua kan dekat kan. So rakan-rakan kan. So kepada yang baru join ataupun yang dah lama join tapi tak kuat ikut cara yang betul, so muhasabah diri kan. Pastikan raya tahun depan anda tidak sama seperti raya-raya yang sebelumnya. Pastikan ia menjadi raya yang terindah dalam hidup anda. You boleh beli apa yang nak beli, you boleh makan apa yang nak makan, you boleh pakai apa yang nak pakai, you boleh melancong pergi ke mana yang nak pergi kan, you boleh sedekah dengan banyak kan, okay? You boleh buat apa saja yang suka kan. Memang duit bukan segala-galanya rakan-rakan. Kak Jah dah 5 tahun, syukur Alhamdulillah kan, menjadi bagi jutawan. Kak Jah memang boleh confirmkan duit bukan segala-galanya. Tapi percayalah, dengan duit banyak perkara kita boleh selesaikan. 90% of kita punya masalah ni hilang lah kan. Tinggal sikit je masalah kita ya. So sampai di sini je rakan-rakan. So kita dah jumpa lembu emas ni kan. Buat betul-betul, buat cara efektif, buat cara efisien kan. So ilmu setakat tahu tak ke mana, tak ada ulang balik kan. Ramai orang hanya tahu saja, sebab tu mereka end up jadi orang biasa-biasa. Setakat tahu tak ke mana, you kena mahir. Dan terus Kak cakap, ilmu nak mahir ni bukan ilmu susah, ilmu senang saja. Tapi inilah siapa ramai manusia, kita ni alfa dan beta, kita ambil mudah. Bisa ni mudah, tapi jangan ambil mudah. Kak Jah harap saranan Kak Jah terakhir ni masuk dalam kepala anda. Kak Jah ulangi balik, bisa ni mudah, tapi jangan ambil mudah kan. Nak buat cara senang, cepat, dapat banyak, buat ikut sistem yang dah proven Okey, Kak Jah tak ke mana. Kak Jah ambil kesempatan ni ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kalau dalam ada masa Kak Jah cakap nak naikkan semangat, kadang tersebut bangang lah apa. Kak Jah tak ada maksud macam tu kan. Kita kadang nak ada semangat naik share sikit kan. So Kak Jah mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Niat Kak Jah hanya satu je. Kak Jah nak sangat dia orang tengok rasa. I nak sangat. Memang jauh dia buat. Kak Jah tahu kan. Kebanyakan kita hidup kan. Rasa tak cukup je kan. Tak cukup. Sampai bila kan. So I nak sangat dirasakan. Hidup kan memang ada. Cukup dah kan. Memang ada lebih. I nak sangat kan. Semua orang kalau boleh kan. Tapi I tahu bukan semua orang kan. Okay. Only 1% dalam bilik ni yang akan jadi kan. Kak Jah nak sangat anda rasa dapat income 6 angka sebulan. Kak Jah doakan anda yang buat betul-betul kan. Jadi jutawan dalam perniagaan ni. Kak Jah tak ke mana. Kak Jah jumpa anda yang buat betul-betul ekosistem. Kak Jah jumpa anda di puncak multi. Terima kasih. Itu apa dia?